جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال syirik itu bukan sahaja semata-mata menyembah berhala. Syirik itu juga termasuk menurut hawa nafsu dan menyekutukan apa sahaja yang di dunia dan yang di akhirat dengan Allah. Kerana apa sahaja yang lain Allah bukanlah Tuhan. Oleh itu, jika kamu tumpukan hati kepada yang lain dari Allah, maka kamu telah syirik. Oleh itu, jangan sekutukan Allah itu secara kasar dan secara halus. Berjaga-jagalah, jangan berdiam diri. Berhati-hatilah dan waspada selalu. Semoga kamu beroleh selamat. Segala pangkat dan kebaikan yang kamu perolehi, janganlah kamu katakan datang dari kamu sendiri atau kepunyaan kamu sebenarnya. Jika kamu diberi suatu hal atau keadaan atau kenaikan kepada suatu taraf, kedudukan, janganlah dihebohkan kepada sesiapa. Kerana dalam pertukaran suasana dari hari ke hari itu, Allah menzahirkan keagungannya dalam aspek-aspek yang sentiasa baru. Dan Allah menyelangi antara hambanya dengan hati-hati mereka. Boleh jadi apa yang kamu katakan milik kamu itu akan dilepaskan dari kamu. Dan apa yang kamu anggap kekal itu boleh jadi bertukar keadaan. Maka kamu akan merasai malu pada mereka yang kamu cakapkan itu. Lebih baik kamu berdiam diri dan simpan dalam pengetahuan kamu sahaja dan tidak menyampaikan kepada sesiapa. Jika kamu memiliki sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah kurnia Allah dan bersyukurlah kepadanya dan bermohonlah kepadanya supaya ditambahi dengan nikmat-nikmatnya. Jika sesuatu itu lepas dari kamu, maka ianya akan menambahkan ilmumu, kesedaranmu dan waspadamu. Allah berfirman, apa sahaja perutusan, yakni kitab-kitab terdahulu yang kami batalkan atau kami jadikan ianya dilupakan, maka kami bawa yang terlebih baik atau yang seumpamanya. Adakah kamu tahu bahawa Allah berkuasa terhadap segala sesuatu? Oleh itu, janganlah disangka Tuhan Allah itu tidak berkuasa dalam sesuatu perkara. Dan janganlah disangka ada kekurangan dalam ketentuannya dan peraturannya. Serta janganlah syakwa sangka tentang janji-janjinya. Contohilah Nabi besar Muhammad SAW. Ayat-ayat yang diwahyukan kepada baginda itu dipraktikkan, dibaca di dalam masjid, ditulis di dalam buku, bahkan diambil dan ditukar dengan yang lain. Dan perhatian Nabi diarahkan kepada perkara-perkara wahyu yang baru diterimanya yang mengganti ayat-ayat yang lama itu. Ini terjadi dalam perkara-perkara hukum, perkara hukum-hukum yang zahir. Berkenaan dengan perkara-perkara kebatinan, ilmu dan keadaan kerohanian yang didapati antara baginda dengan Tuhan. Baginda biasa berkata bahawa hatinya biasa diselubungi. Dan baginda memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala 70 kali sehari. Juga diceritakan bahawa 100 kali sehari. Nabi biasa dibawa dari satu keadaan atau hal kepada satu keadaan atau hal yang lain. Dan dengan itu, baginda dibawa ke peringkat-peringkat yang hampir dan lebih hampir lagi ke hadrat ilahi. Baginda mengembara ke alam yang maha tinggi
dan nur menyelubungi baginda. Dari satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi. Tiap-tiap satu peringkat yang dinaiki, maka peringkat yang di bawah itu nampaknya gelap jika dibandingkan dengan peringkat yang di atas itu. Makin tinggi, makin bersinarlah nurullah melimpahi hati sanubari baginda. Baginda biasa menerima arahan supaya memohon ampun atau perlindungan Tuhan. Kerana sebaik-baik hamba Allah itu ialah mereka yang sentiasa memohon ampun dan perlindungan Allah dan sentiasa kembali kepadanya. Ini ialah kerana untuk menyedarkan kita bahawa kita ini ada mempunyai dosa dan kesalahan yang mana kedua-dua ini ada didapati pada hamba-hamba Allah dalam semua keadaan hidupnya dan kepunyaannya sebagai warisan dari Adam alaihissalam yang menjadi bapa segala manusia dan hamba pilihan Allah. Apabila lupa kepada perintah Allah itu telah mengaburkan cahaya kerohaniannya dan baginda menunjukkan keinginan hendak kekal di syurga dan di samping Tuhan. Dan Tuhan berkehendakkan menghantar malaikat Jibril kepada baginda. Pada masa itu, kehendak diri, yakni ego baginda terzahir. Dan kehendak Adam terdapat bercampur dengan kehendak Allah. Oleh itu, kehendak baginda itu dihancurkan. Dan keadaan pertama itu dihilangkan. Dan kehampiran kepada Tuhan di masa itu dihilangkan. Dan cahaya keimanan yang terang benderang itu bertukar kepada kabur. Dan kesucian rohani baginda telah menjadi sedikit kotor. Maka Allah akan memperingatkan baginda dan menyedarkan kesalahannya dan dosanya dan diperintahkan supaya mengakui kesalahan dan dosanya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung lagi, kita bincang syarahan yang ke-6. Syarahan yang ke-7. Seperti mana kita dah sebut dah, syarahan yang ke-7 ni solid perbincangan kita berkaitan dengan rohaniah. Orang kata pandangan kita tu kena menjurus kepada rohaniah. Macam tu ya. Ukuran ke pertimbangan kita ke semuanya menjurus kepada pertimbangan dan ukuran rohaniah. Maksud mudahnya supaya kita tak jadi double meaning, supaya kita tak jadi double understanding. Jadi kena macam tu lah, maksudnya kena macam tu lah. Kalau kita kepala kita ada ukuk dengan jasmaniah, saat ni pun ukuk jasmaniah, kita jadi kalut lah daripada segi pemahaman dia. Jadi fokus kita faham cara rohaniah dulu. Okey. Jadi isunya kita masuk pada ni pagi ni. Hak lepasnya kita bercakap, paling penting hak lepas kita bercakap ialah mana kita bercakap Allah Taala tak terima kita. Allah SWT tak terima kita selagi mana kita dibelenggu, kita dipengaruhi oleh nafsu. Itu isu dia tu. Kan? Jadi nafsu ni kita bercakap 3 ya. Hak besar. Hak lazimnya merosakkan hubungan kita dengan Allah. Pertama nafsu badaniah, kedua nafsu syahwiyah dan ketiga haywaniyah. Ketiga-tiga ni kalau dia berkuasa ke atas rohaniah kita, dia akan merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi di sana menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita memahami supaya kita boleh kontrol. Ya, istilah modernnya kontrol lah. Ataupun istilah klasiknya supaya kita boleh menundukkan dia, merendahkan dia. Dan selagi mana dia tak rendah, tak boleh kontrol dia, selagi itulah dia merosakkan hubungan kita dengan Allah. Bentuk merosakkan hubungan kita dengan Allah itu macam mana? Antaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa kita kepada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya bentuk merosakkan diri kita. Okey, jadi kita lanjutkanlah. Kata musannif rahimahullah taala,
Syirik itu bukan sahaja semata-mata menyembah berhala. Kalau faham umum ni, syirik ni menyembah berhala. Oh, syirik. Kan? Tapi faham orang kerohanian, syirik ini bukan semata-mata menyembah berhala secara jasmani, bukan. Kan? Ada sembah berhala, tapi dia tak syirik. Nampak dia sembah berhala, tapi dia tak syirik. Dia dipaksa. Dia dipaksa dan sebagainya, sehingga boleh memutuskan nyawanya. Jadi di situ ada keharusan, kan? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang secara agamanya menyalahi. Tapi ada keharusan dia, ada rukhsah dia, artinya begitu. Jadi di situ tidak menunjukkan bahawa dia syirik. Ya kan? Dia cuma melakukan dengan perbuatan, kata para ulama, dia berdosa dari sudut itu, tetapi tidak sampai syirik. Kenapa? Kerana hati dia, kerana rohaniah dia tidak cenderung untuk melakukan perkara-perkara itu. Jadi itu perbincangan secara disiplin ilmu tauhid lah. Tapi kita bincang cara kerohanian ni, jelas menunjukkan, jelas disebut bahawa syirik itu bukan sahaja semata-mata menyembah berhala. Okey, kita bincang tentang berhala. Para ulama mendefinisikan, antaranya Imam Nawawi dalam I'anah, dalam Muhazzab, Syirazi dalam Muhazzab, Imam Syirazi mengatakan berhala ni ada dua bentuk yang difahami, ya. Istilahnya berhala. Kalau kita faham berhala ni tokong kan, patung dan sebagainya. Tapi kita nak masuk ke dalam faham kerohanian ni. Berhala ni ada dua. Satu yang kita sebut patung-patung, dalam bahasa Arab dipanggil asnam. Al-asnam. Itulah yang dimaknakan dengan patung-patung. Patung-patung yang disembah, bukan patung-patung terbang tu. Itu pun panggil patung kan. Itu panggil patung kan. Ini patung-patung buatan manusia, kemudian dia buat hias-hias, dia sembah. Itu dipanggil, dalam istilah Al-Quran dia panggil Al-asnam tu. Lagi satu berhala, disebut kecenderungan. Ini terjemahan, istilah terjemahan. Kecenderungan. Maksudnya kecenderungan kepada sesuatu sehingga kita meninggalkan hak Allah SWT dan hak Rasul. Kan? Jadi hak ni asnam ni, meninggalkan hak Allah, meninggalkan hak Rasul, kan, dia memang terpakai langsung. Sebab hak ni dia gabung jasmaniah, rohaniah. Tetapi yang ni kecenderungan ni dia bersifat rohaniah semata-mata. Ya? Kecenderungan. Kalau ditafsirkan, tambah. Kalau ditafsirkan, kecenderungan tu artinya fokus hati ataupun mengarahkan perasaan kita kepada sesuatu selain Allah SWT. Kita maknakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi tengok Ustaz. Mama ada di kandang kambing kot. Dia jual ikan, mama pesan tu. Assalam, abang jual ikan kan? Ustaz, orang perempuan saya ada di kandang kambing. Pergi panggil mama Ustaz, kata. Pakcik ikan mai kata. Ustaz. Mengarahkan hati, ataupun kita sebut perasaan kita kepada selain Allah. Jadi kalau kita tengok ayat ni pun, Masya Allah. Jadi isu hati, isu perasaan ni, jangan main no. Itu kata orang belajar kerohanian, dia belajar tentang hati. Dia mengaji tentang hati. Baru dia tahu nak channel, nak atuk hati itu macam mana. Begitu juga dia belajar tentang akal. Macam mana nak channel, nak letak akal itu macam mana. Ya kan? Jadi Masya Allah. Kan? Jadi, kalau kita balik tadi isu kita syirik. Nak abang kata syirik ni lagu ni, keadaan dia. Sama ada berlaku dalam bentuk menyembah al-asnam itu tadi, patung-patungan, atau dalam bentuk ni. Kalau ikut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bentuk ni sikit lah. Tapi bentuk ni yang paling banyak.
bentuk kecenderungan. Kan? Okey, jadi kita fahamlah teks ayat tu. Syirik bukan saja semata-mata menyembah berhala. Jadi takwilnya berhala dalam bentuk berhala asnam itu ataupun lain daripada asnam kecenderungan. Hak ni yang duduk di dalam ayat syirik itu bukan sahaja semata-mata menyembah berhala. Menyembah berhala tu. Syirik juga boleh terjadi dengan kecenderungan. Sabitan dia sama aja. Okey. Syirik itu juga termasuk menurut hawa nafsu. Nah, jelas. Syirik itu juga termasuk menurut hawa nafsu. Apa maksud menurut hawa nafsu ni tadi ni? Hawa nafsu tadi yang kita cakap. Dia akan menyebabkan kita cenderung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia membawa kita. Dia akan, istilah kalau kita duk belajar anda, dia akan menyebabkan kita rosak lah. Bahasa mudah. Rosak macam mana? Rosak sampai memutuskan hubungan dengan Allah SWT. Bentuknya macam mana? Dia bawa kita cenderung. Itu yang kita dah sebut cenderung tadi tu. Cenderung kepada dunia sampai tinggal syariat Allah SWT. Cenderung kepada, tak kira lah apa pun kan. Kita sebut dalam bentuk yang umum. Sampai-sampai kita meninggalkan perintah Allah, meninggalkan syariat Allah dan sebagainya. Meninggalkan iman Islam dan ihsan lah, kita kata. Itu. Jadi, hawa nafsu kita dia akan arrange sedikit demi sedikit sampai kita terlalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan menyungutukan apa sahaja yang di dunia. Jumlah syirik tadi itu juga. Satu, mengikut hawa nafsu. Cenderung kepada hawa nafsu. Ikut hawa nafsu lah, itu satu. Yang keduanya, menyungutukan apa sahaja. Menyungutukan bahasa asal dia syirik lah. Syirik menyungutukan lah. Cuma isu dia macam mana? Kita contoh macam ni. 50% percaya kepada Allah. 50% percaya kepada selain Allah. Itu syirik lah tu. Konsep menyungutukan ni, bagi 50 kat Allah Ta'ala, bagi 50 kat makhluk kita katakan. Itulah konsep syiriknya. Dan inilah makna menyungutukan. Pada dasarnya. Walaupun 30, 70 dan sebagainya. Kan? Jadi konsep dia, dasar dia macam tu. Jadi, bila kita balik kepada dan menyungutukan apa sahaja, berarti boleh jadi kecenderungan tadi itu membawa kita kepada keadaan ini. Kecenderungan itu tadi. Kan? Dia membawa kita kepada keadaan 50-50, 50-50, 30-70 dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dalam perbincangan ilmiah, kalau fasik, ini posisinya. Kalau fasik, posisinya 70 cenderung kepada Allah, 30 saja cenderung kepada makhluk. Ini posisi fasik. Jadi perbincangan ulama lah, mutaakhirin lah. Antaranya membincang tentang ini adalah Syekh Yusri Al-Azhari. Hidup ada lagi. Dia hidup lagi. Dia dalam dia punya perbincangan dia disebut macam ni. Ini gambaran fasik. Maknanya orang berdosa, orang buat maksiat ni. Orang buat maksiat ni. Tapi masih tak rosak lagi iman dia. Kan? Tapi kalau 30, 70 yang cenderung kepada Allah SWT, 70 lagi ni bukan fasik dah. Ini sifat dia munafik, nifak lah. Kan? Apalagi teruk pada tu. Dia faham lagi kita sebut. Jadi ini gambaran lah, ini gambaran. Jadi apa yang menyebabkan kita jadi nyentuhnya? Kecenderungan tadi lah. Nafsu, dia tackle, dia rosakkan akal dan hati kita sehingga kita cenderung kepada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk-bentuk yang kita sebut di sini. Kan? Okey. Katanya di dunia dan di akhirat sama ada kecenderungan itu perkara yang bersabit dengan dunia. Perkara yang sabit dengan dunia berarti dalam kehidupan kita lah ni lah. Dan yang di akhirat. Begitu juga yang di akhirat. Ya? Yang di akhirat itu apa? Jadi dunia akhirat. Yang dunia itu berarti apa yang sabit dengan kehidupan kita. Keperluan ke apa saja tak kira. Kemudian yang di akhirat itu syurga. Pahala. Syurga. Bebas daripada neraka. Itu semua dalam akhirat. Bidadari. Whatever lah. Kan? Itu maksudnya akhirat. Jadi nak abang bahasa mudah cakapnya,
kita ni boleh terbebas daripada syirik. Satu, tak terpengaruh dengan apa saja, tak mencenderungkan kita kepada dunia dan keduniaan. Begitu juga tak cenderungkan kita kepada akhirat dengan bentuk-bentuk yang kita sebutkan tadi. Ini bahasa kerohanian, kita abang dah. Kalau bahasa luar daripada kerohanian, bukan kerohanian, dia masih lagi ambil pertimbangan. Orang awam memanglah dia duduk gila pahala. Orang awam memanglah dia duduk ligan syurga. Orang awam memanglah dia duduk nak bebas daripada neraka. Itu luar daripada disiplin kerohanian. Tapi dalam disiplin kerohanian, hak tu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab baik dunia, baik apa saja yang ada di akhirat, semua tu makhluk. Syurga makhluk. Kan? Dosa pahala itu makhluk. Nikmat-nikmat apa-apa semua makhluk. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita nak cenderung kepada Khalik kah? Atau kita nak cenderung kepada makhluk? Baru kita bagi percentage di sini. Okey, kita katakan ni Khalik 50, makhluk 50. Munasabah tak? Syirik lah. Kan? Atau kita bagi kepada Khalik 70, ni 30. Tak boleh pakai juga. Tak boleh pakai juga. Hak ni 30 bagi kat Khalik, 70 bagi kat makhluk. Lagi tak boleh pakai. Jadi kesimpulannya semua ni tak boleh pakai. Betul tak? Sebab kita kena bagi kepada Khalik itu 100%. Kan? Kita makhluk ni zero. Apa alasan, apa sebab makhluk ni kita kena bagi zero ya? Kat Allah Ta'ala, kat Khalik kita kena bagi 100%. Sebab makhluk ni semua lemah. Itulah dasar dalam usuluddin tu. Allah SWT sempurna selama-lamanya. Makhluk tu lemah selama-lamanya. Jadi lemah tu lemah. Nak buat apa? Bahasa ilmunya itu kan. Kalau kita bercakap tentang kebergantungan. Lemah bergantung dengan lemah. Ya kan? Miskin bergantung dengan miskin. Makhluk ni miskin semua. Kan? Sebab Allah sebut dalam Quran itu kan. Macam mana bunyi dah? Sesungguhnya kamu ni papa miskin. Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara, bunyinya lagu tu. Sesungguhnya Allah SWT itu terkaya. Kan? Wa antumul. Kalau ikut balaghah Arabnya, antumul itu merujuk kepada makhluk sekaliannya. Kan? Makhluk sekalian bukan manusia ya. Makhluk sekaliannya fuqara. Maknanya miskin. Kemudian dimaknakan dalam tafsir lemah, tak berdaya, tu semua makhluk. Ya, jadi apabila kecenderungan kita tu kepada yang lemah, yang tak berdaya, berarti kita meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sisi-sisi yang kita sebutkan tadi. Mana boleh? Itulah syirik ya. Dalam konteks kerohanian. Jadi kita tegaskan perkara itu supaya kita tidak menafikan tak menafikan elemen-elemen jasmania. Kalau lagu tu kita selalu buat apa, kita mencok Allah Ta'ala. Dah. Itu satu kebodohan pula kan. Kita tak menafikan elemen jasmania. Yang kita duk cakap itu, bagaimana perasaan kita, bagaimana hati kita sepatutnya dengan Allah SWT. Itu dalam konteks kerohanian. Okey. Apa katanya lagi? Menyekutukan apa saja yang di dunia dan yang di akhirat dengan Allah. Jadi tak boleh ya. Jadi kalau kita faham kerohanian, kita nak melalui jalan-jalan kerohanian ni, kita tak boleh jadi macam orang awam. Orang awam yang kita sebutkan tadi, fahaman mereka syurga, neraka, semua biasa ya. Dalam puasa itu dia berpakat ligan pahala tu lah. Kan? Orang kerohanian dia tak ada ligan tu. Dia ada ligan. Kalau kita sebut orang kerohanian dia nak sempurna hubungan dengan Allah. Dia nak Allah Ta'ala terima diri dia. Kan? Itu orang kerohanian. Tapi orang-orang ahli awam yang luar daripada kerohanian ni, dia kan pahala. Bulan puasa ni, bulan buat pahala tu. Kapan-kapan nak buat kenuri surau masjid. Kan? Berkabut. Kalau itu masa saya duduk Bukit Bayu tu berkali bergaduh-gaduh. Bergaduh sampai. Betul. Bergaduh tim Cikgu Derih dah. Cikgu Derih dah itu. Kan? Lepas tu tim kau ni, tim kau tu. Tim Pak Ali. Bergaduh kayak 14 kita buat tak tahu tu. Okey, nak buat more. Nak jamu orang makan lah maksudnya kan. Kata dia kau ni aku dah lah tak ada masa nak pergi masjid seorang macam apa. Kan? Jadi kau harap pahala tu
Dia nak suruh ramai-ramai. Apa aku nak buat aku seorang kan? Kan mereka tak boleh ramai penduduk tu. Jadi hari ni lorong ni, gitu lah. Esok lorong tu, lusa lorong ni, gitu lah. Campur-campur lah kan, ramai-ramai. Dia tak mau je nak buat dia seorang. Bila dia kata join dengan lorong ni, tak mau. Tu punca bergaduh tu. Lah kali dia pergi buat juga, dia pergi buat tempat lain. Dia pergi buat di surau lain. Sampai begitulah. Kalau tengok apa yang dikejar ni apa dia? Rupanya dia kejar pahala. Padahal pahala tu kalau kita bincang pun nak jadi pahala bukan satu benda yang kan simple lagu tu ya. Kita yang motivasi kat kita kot kan. Kita menjadikan itu sebagai motivasi. Jadi pahala. Kan, dia buat pahala. Kita jadikan benda tu motivasi kita. Mungkinlah kita bersangka. Tapi pada hakikatnya nak jadi pahala tu pun Allah Ta'ala tapih ni. Lepas tapih-tapih bahasa tu kan. Bahasa kita lepas tapih-tapih. Rohaniah, jasmaniahnya. Rohaniahnya. Rohaniah pun ada 4 tapih. Tu kita tak sampai lagi tahap tu lah. Kita baru cakap 1 tahapnya. 1-2 tahap lah kita cakap kan. Masya Allah. Kalau ayat-ayat macam ni ada di kita bersimbang daripada isteri. Dia kata, oi. Dia ni mengadang. Dia kata, itulah orang kerohanian ni, dia banyak diam. Kan? Kalau kita duk tengok pasal apa orang kerohanian ni dia ajak diri dia. Cakap benda penting. Tak penting dia banyak diam. Kan? Sebab tak mau timbul fitnah-fitnah macam tu lah. Saat ni mereka tengok, mereka kata, pelik ni. Jangan-jangan nak sasau. Lepas timbul kita nak sasau yang mereka duk sasau dah tu. Contohlah kan. Betul Mangki kata tu betul. Mereka rasa pelik. Tapi itulah kita pertegaskan secara ilmu. Ini adalah disiplin kerohanian. Sudah barang tentu dia berbeza. Pandangan pun berbeza. Tak kira lah. Saya rasa semua hal berbeza orang kerohanian ni. Ya gitu. Okey. Kemudian katanya. Kerana apa sahaja yang lain Allah. Sebab apa dia tak boleh cenderung istilah kita ya. Dia tak boleh cenderung hawa nafsu kah sampai menyungutukan Allah SWT dengan dunia dengan akhirat. Pasal apa? Kerana apa sahaja yang lain Allah, selain lah. Apa sahaja selain Allah SWT bukan Tuhan. Ayatnya tu. Kan? Apa sahaja selain Allah SWT bukan Tuhan. Sama ada yang dunianya, yang di dunianya, maupun yang di akhiratnya. Bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa? Makhluk. Dia sebut tadi. Bukan Khalik. Makhluk. Syurga. Makhluk. Pahala. Makhluk. Apa saja selain Allah SWT semuanya makhluk. Sabit akhirat maupun sabit dunia. Pasal apa kita nak cenderung, kemudian tafsiran kepada cenderung nantinya kita nak fokus sampai menjadikan tujuan kita. Kan? Lain daripada Allah SWT. Itulah maksud musannif. Ya kan? Kerana apa sahaja selain Allah SWT bukan Tuhan. Nah, kalau bukan Tuhan, sangat tidak wajar untuk kita membawanya, meletakkannya di posisi Tuhan. Ya kan? Karena sabit sekutu ni, sabit dengan syirik ni ada 2 keadaan. Satu sengaja dan satu tidak disengaja. Jadi, hukumnya apa? Syirik tetap syirik. Hang sengaja atau tidak sengaja. Itu dasar utama dia. Tak ada hujah mengatakan, kalau tak sengaja tak apalah. Tak ada. Tentang syirik ini. Ya kan? Tentang ibadat, tu ya. Kita tak sengaja nak buat macam mana. Jadi ada rukhsah, ada keringanan. Tetapi dalam hal syirik tidak ada keringanan. Tinggal lagi isu dia besar atau kecil. Ya kan? Syirik kasar atau syirik halui. Syirik jali atau syirik khafi. Itu ya. Yang dibincangkan oleh para ulama. Tapi bagi orang-orang kerohanian, dia tak pandang khafi jali, dia pandang syirik adalah syirik. Tetap syirik. Allah SWT tak terima. Dunia tak terima, akhirat pun tak terima. Qat'in. Putih dalil tu. Ya kan? Al-Kahfi 110 itu tentang Allah Ta'ala tak terima kita di dunia. Kemudian An-Nisa 48. An-Nisa 48. Itu tentang Allah SWT tak terima kita. Tak terima syirik kalau ada pada kita di hari akhirat. Ayat-ayat itu, dalil-dalil itu qat'i.
Orang ulama sebut dalam konteks hukumnya. Qat'i. Putih. Nah, abang kita kata tak boleh dalam keadaan apapun ada syirik kepada Allah SWT. Tak boleh. Jadi kalau tak ada syirik, tapi ada percanggahan dengan Allah SWT, itu dia panggil maksiat. Dia panggil asi. Tak sampai membatalkan iman. Kan? Jadi yang membatalkan iman itu apa? Apabila terlibat dengan syirik. Kita jelas fakta tu. Okey. Takut pada dosa. Jadi dia dalam orang awam boleh. Tapi orang kerohanian dia tegah benda tu. Sama dengan takut pada neraka. Kan? Kita takut pada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kerohanian dia tegah benda tu. Dia kata takut mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Sesuatu yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang kita takut. Itu yang benarnya. Dia isu dia, fokus dia tu Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah kita tadi kecenderungan. Kecenderungan itu nanti membawa kepada tujuan. Jadi kerana itu menunjukkan tujuan kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pasal orang-orang kerohanian, ini pandangan orang kerohanian. Bukan pasal aku takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala, tapi aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ya kan? Walaupun dalam pertimbangan lain, kita kata orang-orang yang awam tadi, kita sebut awam tadi, dia benda tu diterima pakai. Tapi itu kita tak ingkar benda tu. Tetapi pada sisi orang-orang kerohanian, dia punya fokus dia tu. Tak tahu, kita yang tahu benda tu. Kan? Kita yang tahu. Sebab yang mempengaruhi kita awam ataupun orang kerohanian adalah understanding kita. Kita faham ke kita tak faham. Itu. Kan? Kalau kita memang faham benda-benda kita sebut ni, kita faham. Why not kita orang kata apa, kita statikkan. Kita statikkan perasaan kita ni macam kita sebut di sini. Figure ni kita duk cerita tadi. 100% untuk Khalik. 100% dalam urusan dengan Khalik. Bukan dengan makhluk. Makhluk ni sebab yang tak wajar pun untuk kita cenderung kepada dia, hati kita. Kan? Bukanlah makna kita menafikan, kalau gitu kita tak payah makan. Tak, bukan kita menafikan benda tu. Makan tu tabi'i. Pakai tu tabi'i. Kan? Demikian juga apa-apa yang menyampaikan kita kepada tabi'i itu. Nak makan, kena ada duit. Nak duit, kena kerja. Jadi hal-hal yang menyangkut itu adalah tabi'i. Dia tak menafikan benda tabi'i itu. Tapi dalam konteks kerohanian, kita perlu meletakkan tabi'i kita itu sesuai dan cenderung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya pertimbangan ilmiah dia. Jadi persoalan Maji kata tadi, kalau gitu kita takut kepada dosa ini, takut kepada dosa itu melampaui takut kepada Allah atau tidak? Itu dia punya mizan, timbangan dia. Kalau takut kepada dosa itu melampaui takut kepada Allah SWT, tak kena. Sebab dosa baik, syurga baik, neraka baik, kalau terkait dosa, adalah makhluk Allah SWT. Kan? Ayat yang mai, perintah yang mai kepada kita adalah ittaqullah. Dia tak mai dengan ittaqun nar. Tak ada dalil pun mai ayat sebut ittaqun nar. Kan? Apa lagi lah yang daripada makhluk tak ada. Yang ada ittaqullah. Dalil hak mai ayat Al-Quran hak mai lagu tu petunjuk je. Penunjuk Nabi SAW pun sama saja. Jadi macam mana kita nak arrange kita punya rohaniah kita itu berada di posisi takut kepada Allah. Sebab itu orang-orang kerohanian dikatakan bahawa mereka berdoa pun bukan mereka minta doa, ya Allah bebaskan aku daripada neraka. Mereka tak berdoa lagu tu, ya Allah terimalah aku. Perbandingan berdoa kita katakan, ya Allah terimalah diri aku. Ya Allah ampunkanlah kesalahan aku supaya layak aku diterima. Pergi kot tu. Dia tak ada seolah-olah mereka tak kalut dengan hak dunia, mereka tak kalut. Hak akhirat pun mereka tak kalut. Syurga ke? Apa kan mereka tak kalut. Mereka duk kalut, ya Allah terimalah aku. Redalah kepada aku. Itu perbezaan dia. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita
secara tabi'i macam biasa. Tabi'i makhluk ni. Tapi rohaniah mereka tu terhubung dengan Allah SWT begitu. Dan itulah yang boleh menyebabkan mereka 100% bergantung dengan Allah. 100% berharap dengan Allah. Dia boleh berlaku lagu tu. Kan? Tak berlakulah 50-50 yang disebut syirik itu tadi. Jelas? Okey, clear Majid lah? Okey. Tuan katanya, oleh itu jika kamu tumpukan, dia guna istilah. Oleh itu jika kamu tumpukan, bahasa kita tumpu ni fokus lah. Fokus pun bahasa orang putih. Kan? Tumpu ni apa bahasa kita? Tumpu. Tumpu tu bahasa kita ada. Kan? Maknanya, kalau kita pakai balik perkataan tadi, cenderung lah. Kita cenderungkan, kita tumpukan hati, kita cenderungkan hati kita kepada yang lain dari Allah. Lain daripada Allah. Apa yang lain daripada Allah tu? Makhluk. Sama ada hak dunia maupun hak di akhirat itu. Maka kamu telah syirik. Ini fatwa disebut sebagai fatwa dalam disiplin kerohanian. Al-Fatawa al-Ruhaniyah dia panggil. Dia ada kitab khas tu, fatwa-fatwa kerohanian. Ada banyak ulama yang tulis dia. Antaranya Surawardi ada. Dia lagi ya. Ibn Arabi pun ada rasa-rasa. Tapi nama dia lain lah. Dia bagi satu nama, kemudian dia sebut Al-Fatawa Ruhaniyah. Dia sebut itu. Jadi ada fatwa-fatwa berkaitan dengan rohaniah ni. Kita pun jumpa lah. Jadi katanya, oleh itu jika kamu tumpukan hati, fokuskan hati, cenderungkan hati. Hati ini adalah perasaan. Berarti cenderungkan rasa kita, perasaan kita kepada yang lain dari Allah. Lain daripada Allah, makhluk semuanya. Kan? Kita belajar dasarnya dua aja. Allah, makhluk. Khalik, makhluk. Itu aja. Selain daripada Allah, maka kamu telah syirik. Jadi kita dihukumkan, kita jatuh dalam syirik. Nah, jadi pertimbangan kerohanian dia tak kira lah syirik tu khafi ke, jali ke, syirik tu kasak ke, syirik tu halus ke, dia tak kira macam saya sebut tadi lah. Kecil ke, halus ke, kasak ke, dia tetap syirik. Dan tetap mudarat kepada dunia kita dan kepada akhirat kita. Hubungan dengan Allah SWT maksudnya. Katanya, oleh itu jangan sekutukan Allah. Nah, oleh sebab tu, wahai orang-orang kerohanian, yang faham kerohanian khususnya, jangan sekutukan Allah itu, jangan sekutu, jangan syirik lah maksudnya, secara kasar dan secara halus. Baik cara kasar maupun cara halus. Dikatakan bahawa cara kasar itu dengan perbuatan kita. Na'budul asnam. Menyembah patung-patung, pokok, matahari dan sebagainya. Itu secara kasar. Termasuk kasar itu adalah perkataan. Lontaran perkataan kita itu secara kasar. Secara halus ni, kecenderungan. Itu secara halus. Jadi kita syirik dengan Allah SWT secara halus. Kan? Oh, kita kena ada rasa bahaya benar ni. Bahaya. Kalau tak ngaji tak apa. Kalau tak ngaji, tak topa, tak ada halpa, ya redah macam ya. Mengaji-mengaji, tunggulah tu. Masya Allah. Okey. Kita ulang balik ayatnya. Oleh itu, jangan sekutukan, syirikkan Allah SWT itu secara kasar dan secara halus. Kasar artinya kasar lah. Kita sebut tadi kebanyakannya terkait dengan jasmaniah kita. Halus, yang halus secara halus tu kebanyakannya terkait dengan rohaniah kita. Dan rohaniah kita itu cenderung kepada syirik secara halus. Begitu. Halus di situ maksudnya tak nampak. Sampai tak nampak. Itu makna halus itu. Kan? Kasar ni nampak. Nampak dia boleh betul. Hang ni tak boleh buat aku ni. Boleh diperbetulkan oleh orang lain. Kalau halus ni, apa dia nak betulkan? Masing-masing kita. Di situlah kepentingannya kerohanian ni. Ya. Ilmu kerohanian. Okey, kemudian kata musannif. Berjaga-jagalah katanya. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Waspadalah. Jadi kita ni bila-bila masa pun kena jaga-jaga, kena hati-hati, kena waspada. Kenapa jaga-jaga? Sebab kalau dia masuk kot ni, kalau tak ada ilmu, kita pakai hanyut lingkup itu saja.
Kalau masuk kot tu, mungkin ada orang lain yang faham, dia boleh tegur kita. Kan? Dia boleh perbetui kita. Sebagainya. Tapi kalau masuk ni, siapa yang nak betui? Masing-masing. Kan? Sebab itu kita balik kepada persoalan. Berapa ramai manusia yang dia melakukan ketaatan dengan meletakkan pahala sebagai kecenderungan. Berapa ramai manusia, hamba-hamba Allah ni, yang melakukan ketaatan syurga sebagai kecenderungan. Boleh faham saya sebut kan? Nah, pada satu sisi, ya boleh diterima. Yang kita sebut tadilah. Tapi pada sisi kerohanian, dan pada kita, kerohanian ini lebih munasabah. Lebih rasional lah. Untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding sisi orang awam tadi. Barangkali pertimbangan para ulama'nya, orang awam baru sedang 2 hari. Mana nak boleh macam ni? Pertimbangan itu. Tak apalah baru sedang 2 hari. Kita hari 30 tahun dah ni duduk. Kan? Contohlah, kita petikai pergi lah. Muhasabah kita kan. Okey. Jadi berjaga-jagalah. Berhati-hatilah. Waspadalah. Jangan sampai kita jadi macam ni. Bila jadi macam ni, Allah kata di dunia kita 0. Kosong. Walaupun kita taat, patuh semua. Tapi tak ada apa pun di sisi Allah SWT 0. Kalau pergi sampai ke akhirat esok, lagi-lagi lah. Kemudian katanya, jangan berdiam diri. Apa maksud jangan berdiam diri? Belajarlah. Carilah pengetahuan. Jangan diam, kerah. Kan? Jadi, saranan jangan berdiam diri itu adalah cari pengetahuan supaya kita kenai akal, kenai hati, kenai ruhaniyah, kenai jasmaniyah. Bahagian-bahagian penting daripada life, daripada diri kita sendiri. Itu yang kata kenai diri itu, kenai Allah Ta'ala lah bahasanya. Itu bukan hadis, itu bahasa. Oleh diri sendiri pun tak kenai. Dia nak perbetuin tentang apa? Rosak tang lain, pergi duk repair tang lain. Kan? Bukan rosak jasmania. Tak rosak jasmania, hang kerja motong. Nak rosak tentang apa tang motong tu? Motong lah. Jangan curi orang yang motong sudah lah. Kan? Tapi yang nanti rosaknya mungkin rohaniahmu. Tang mana? Hang motong tu dengan niat hang nak tak berhubung hang langsung dengan Allah SWT. Motong duk kira nak beli pot rim, motong duk kira. Contoh. Kadang kena mengenangan hidup maupun telah mati. Ya kan? Tak ada kecenderungan pun. Misalnya. Iyalah kalau benda tu dikaitkan dengan akidah, mungkin boleh diperbincangkan. Kalau hang mengiktikadkan pokok getah tu bagi rezeki kat hang, kan? Itu pertimbangan akidah kita katakan. Mungkin ada kemudaratan dia. Itu. Cuma kita tak cenderunglah bincang lagu tu, kita ada bincang kerohanian ni. Kan? Macam tu. Boleh tak? Okey. Okey, jadi katanya apa tadi? Jangan berdiam diri. Ni yang penting ni. Janganlah duduk diam, kaku, kayu lagu tu. Tui batu granite. Kan? Sampai tak ada satu sense, tak ada satu rasa. Aku ni tak hati. Aku ni perlu belajar. Aku perlu tahu sampai tak ada. Kan? Tapi sesungguhnya ada orang tu kan, dia ada rasa apa. Ni kita mengaji tang ni pun lama, 4 tahun, 5 tahun dah ni. 5 tahun lah? 5 tahun apa kan? 5 tahun kan? 5 tahun lah. Duk jumpa orang kampung panggil aku tu. Buat apa tak malam-malam rampok kereta banyak. Mengaji. Orang luar main mengaji. Orang mana? Kita apa abang orang main mengaji. Orang tua boleh mengaji. Bukan budak-budak saja. Orang tua mengaji. Kami mengaji kitab semua. Itu main tak? Tak apa. Nanti Pak Long pergi. 5 tahun. Kan? Jadi kita nak apa-apa. Itu yang kita duk sebutkan tadi tu. Tak ada rasa pun, tak ada kecenderungan kot tu pun. Dan kalau kita kait balik dengan hadis Nabi SAW yang selalu kita baca. Riwayat Bukhari Muslim. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Dalil ini sepakat para ulama. Tentang maksud dia. Kalau Allah nak bagi kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah akan cenderungkan kita. Dorong kita kepada memahami agama. Mesti macam tu. Para ulama kata mesti macam tu.
Kalau Allah Ta'ala tak cenderungkan dia, dorong dia memahami agama, mungkin dia buat ibadat apa semua. Itu dia panggil adi. Dia panggil ibadat yang adat. Bukan ibadat yang syariat. Right? Sebab apa kita kata dia ibadat yang adat? Sebab dia tak cenderung kepada memahami agama. Memahami agama artinya memahami iman, Islam, ihsan. Bila dia tak memahami iman, Islam, ihsan, dia nak buat ibadat ke mana? Maka ketika itu ibadat itu jadi ibadat yang adat. Bukan ibadat yang syariat. Itu perkataan para ulama semua tu. Dan hak tu banyak pun. Nak nafi ke mana kita? Mau kita tak boleh duduk tuning jari hampa ni ibadat syariat tak boleh lah. Kan? Kira faham kita dia main masjid besar rahmat dah. Dia sembahyang besar rahmat dah. Itu pandangan. Ya kan? Tak boleh hukum itu ni. Kerohanian ni adalah satu hal yang orang kata apa? Kalau kitab ni dia masuk dalam-dalam dah. Bukan duk main kau kulit dah. Itu bahasa. Itu kadang-kadang mereka merapu ni. Mereka kata kami orang isi, bukan kami orang kulit. Orang merapu tu pula dah. Kan? Okey. Jangan berdiam diri. Dia katanya, berhati-hatilah. Ulang balik ayat berjaga-jaga tadi itu. Berhati-hatilah. Dan waspada selalu. Bahkan dalam hal ini kita kena hati-hati sungguh. Kita kena waspada sungguh. Itulah maksudnya. Maulana Mursyid kita ni. Kan? Bila kita ada pengetahuan, kita nampak, betapa bahayanya. Kan? Kalau kita tak ada pengetahuan, mana kita nak nampak bahaya ni? Nampak relax. Pandangan kita semua dengan pandangan JC ya. Tidak kan? Kita tanya kat JC itu macam mana pandangan you? Kadang-kadang dia mau cakap, dia cerita. Lebih kurang pandangan orang kampung Putuk Nayan ni. Kan? Bukanlah kita menghina dah, kita muhasabah kita kan. Jadi sama macam padahal dia bukan Islam pun JC itu. Kan? Walaupun dia insya-Allah boleh, masya-Allah boleh. Alhamdulillah boleh kan? Dia lagi lah duduk dengar. Kan? Tapi maksudnya dari satu sudut dia ada understanding tu, dia faham benda tu. Cuma dia tak Islam ya. Boleh faham tak? Kalau kita nak nilai baik buruk, baik dia ni. Contoh ya kan. Masya-Allah. Jadi balik kita kepada poin, berhati-hatilah dan waspadalah selalu. Kenapa kita perlu berhati-hati dan waspada? Kita ulang balik ayat tadi. Sebab dia boleh bawa kita kepada rosak hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi orang kerohanian, rosak hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni satu perkara yang besar, tak ada dah. Sama aja di sisi orang muwahhidin, orang ahli tauhid yang berpegang dengan teguh dengan disiplin ilmu tauhid. Jadi kafir ni satu benda yang sangat besar lah. Dia kan? Tak ada kompromi dah, tak mau lah. Kok mana pun. Tak boleh tak kompromi. No. Itu orang muwahhidin. Nah, bagi orang kerohanian pula, ini lah dia. Rosak hubungan dengan Allah SWT ni satu perkara besar. Sebab itulah kita tengok para solehin, orang-orang soleh ni. Dia takhir semayang subuh ya macam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Syekh Hasan Basri. Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Ini riwayat atas riwayat. Berarti ulama meriwayatkan itu ya tu. Takhir semayang subuh. Takhir disebabkan keletihan. Kerana mereka berjalan sepanjang malam, mungkin musim panas kot. Orang Arab ni dulu-dulu musim panas, mereka berjalan malam, siang mereka rehat. Mereka berkemah, mereka tidur. Orang dulu-dulu lah kan. Jadi mungkin sepanjang malam tu mereka berjalan, musafir. Daripada Basrah nak mai ke Makkah. Satu pendapat mengatakan begitu. Kan? Jadi sepanjang malam mereka berjalan. Jadi mereka sampai di satu tempat, mereka nak subuh, jadi mereka rehat. Rehat, tertidur. Kan? Kafilah itu beserta dengan imamnya, Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Basri ni Basrah. Di Iraq lah, di Iraq kan. Itu tidur. Bila sedang-sedang daripada tidur tu cerah menerang dah. Ada pendapat mengatakan mereka dah berada di pinggir kota Makkah dah. Ada pendapat lain mengatakan pinggir kota Madinah. Jadi mereka pun ambil untuk semayang subuh lah. Subuh takhir lah. Sampai di masjid. Kita tak tahu lah masjid mana. Masjid Nabi ke, masjid apa kita tak tahu. Ataupun Makkatul Mukarramah. Hasan al-Basri ni dia duduk dalam satu wuduk daripada subuh sampai Isya. Ada kalanya sampai subuh balik.
Kan? Dia duduk dalam wuduk dan dia bersolat. Dia bersolat. Ada pendapat mengatakan dia solat sunat taubat kepada Allah SWT 40 hari 40 malam tak keluar daripada masjid. Mereka memandang ini isu besar, ini hal penting, ini hal yang tak boleh buat main-main. Mereka pandang lagu tu. Ya kan? Berarti rohani mereka tu dah berada di peringkat itu. Sebab itu dia tak heran nak duduk 40 hari dalam masjid. Kita 20 minit pun sakit pinggang tak nak duduk dah. Kan? Mereka tak ada hal. Allah, Masya Allah. Jadi, banyak Sufyan As-Sawri, orang lagi. Ya, ada kisahnya yang direkodkan oleh para ulama. Sama aja keadaan dia. Berlaku satu kesilapan apa, ada ceritanya dalam kitab. Kan? Menyebabkan dia sembahyang sunat taubat selama 40 hari, 40 malam. Lepas sembahyang fardu, sembahyang sunat taubat. Lepas sembahyang fardu, sembahyang taubat. Sembahyang fardu, 40 hari, 40 malam. Itu riwayat Sufyan As-Sawri. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Wali Allah belakang. Kan? Zunnun Al-Misri, penyamun. Zunnun Misri ini qatu' tariq. Penyamun jalanan. Lepas tu bila dia, satu hari dia nak samun satu syekh. Syekh ni awliya Allah Subhanahu Wa Taala juga jumlahnya. Jadi syekh tu tahu kata dia nak samun, syekh tu bawa beg. Kan? Tak apa, syekh tu jalan, buat tak tahu. Dia pun ikut follow nak samun lah. Follow masuk masjid, syekh masuk masjid. Dia pun masuk masjid mah. Tunggu peluang nak balas beg kawan tu ya. Kawan tu pun sembahyang dengan beg tu. Kan? Tak apalah, sembahyang apa semua. Dia pun duduk tunggu sekejap lagi. Tak apa, aku duduk dalam masjid ni dulu. Sekejap lagi dia keluar, aku samun. Duduk dalam masjid. Pas sembahyang syekh tu, dia pun sembahyang tak? Dia pun sembahyang tak? Penyamun ni pun. Zunnun tu lah. Dia pun sembahyang tak? Pas sembahyang apa nama berdoa lah apa semua siap semua. Lepas tu ada majlis ilmu. Dia kata, syekh ni nak keluar bersama mana? Mungkin dia duduk dalam majlis ilmu kot tu. Tak apa, tunggu. Lagi dia keluar lagi samun. Duduk dalam majlis ilmu pula. Duduk dalam majlis ilmu, duduk cerita pasal, duduk baca ayat Quran, duduk baca hadis Nabi, cerita pasal hukum zalim kepada orang. Kebetulan mungkinlah kita katakan. Hukum zalim kepada orang. Allah murka kepada orang zalim, dosanya begini. Nabi SAW sebut dalam hadis zalim ni begini. Akan diseksa begini. Dia dengar. Aku kalau aku samun untuk syekh ni, aku zalim ke tak? Dia fikir. Jumpalah dalam perbincangan ilmiah tu jumpa. Zalim lah. Lepas tu dia pun slow, duduk sengap, mengaji sampai habis. Syekh tu pun bangkit keluar. Bangkit, Syekh tunggu di pintu. Dia tak keluar lagi. Dia duduk fikir. Tu dia pun bangkit keluar. Keluar Syekh bagi beg ni. Nak ambil dia kan. Ambil. Dia terbagi kat dia. Kalau tak silap, nama Syekh tu Ma'ruf Al-Karhi. Kan? Bagi kat dia. Ambil lah ni. Duk dengar nak ambil ni. Ambil Tadi aku tak mau bagilah. Kata pasal aku nak buat hang masuk masjid. Dia pun terbah di situ. Tak jadi ambil beg tu. Semua dia dah, Syekh ni tahu apa semua. Dia pun hilang apa semua tu. Minta nak jadi murid kepada Syekh Ma'ruf Karhi ni. Nah, dialah antara orang yang kemudiannya jadi wali Allah SWT. Nama Zunnun Misri top. Sangat top lah kan. Daripada penyamun menjadi wali. Dia. Indonesia ada buat kisah tu. Daripada perampok. Indonesia kan. Daripada perampok kepada wali Allah. Itulah Zunnun Misri. Contoh lah. Jadi bila dia pun, Zunnun Misri ni pun, bila dia memahami kerohanian, berapa lama dia tak keluar dalam masjid? Dalam satu riwayat mengatakan 4 tahun dia tak keluar daripada masjid. Dia batal wuduk, dia keluar ambil wuduk, duduk dalam masjid. Dia tidurkan, dia apakan semua dalam masjid. Bahkan diriwayatkan dia puasa. Ada mengatakan 4 tahun, ada mengatakan 7 tahun. Ketika dia mengislahkan diri dia. Zunnun Al-Misri. Ya kan? Jadi, ya. Okey, berkenaan 40 hari ni selalu orang tanya pasal tabligh. Kan? Kita tak tahulah tabligh, mungkinlah pahaman dia sama ya. 40 hari ini adalah satu proses. Kalau kita kata kita ni 40 hari jadi tumbuh. Apa yang disebut? Alaqatun mudghatun thumma, itu kan? Dalam Quran ni
Jadi dia pertumbuhan satu ke satu tu 40 hari. Satu fasa 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi sama saja. Barangkali pemahaman orang-orang kerohanian ni, kita pun kalau nak pelok kita, kena ambil satu fasa tu. 40 hari juga. Lepas tu 40 hari kedua. Lepas tu 40 hari mungkin gitulah. Kan? Orang alam. Saya pun tak kerja khusus. Tapi saya duk tanya dulu, saya tanya Maulana Tabligh, saya tanya, mereka pandangan ni bagus tu. Artinya pandangan asal mereka adalah ambil daripada pandangan kerohanian. Orang kerohanian yang berkira-kira lagu tu. Kan? Orang luar pada kerohanian mana dia ada berkira lagu tu, janji semayang pula. Kan? Kena tak kena tu cerita lain. Itu je. Macam tu lah. Boleh kena Makcik? Okey. Terus kita. Jadi daripada cerita-cerita kita tadi itu, cerita tu semua sahih diriwayatkan di dalam kitab-kitab para ulama kita. Menunjukkan bahawa begitulah kecenderungan rohaniah mereka. Kan? Sebab itu kecenderungan rohaniah ni menyebabkan kita boleh buat walaupun tak munasabah. Menyebabkan manusia boleh melakukan apapun walaupun tak munasabah. Apa munasabah dia Arif? Minum fresh orange segelas, hang duduk 4 jam dengan awet hang di kedai cafeteria apa. Betul kan? Tapi boleh betul Arif, betul kan? Jadi saya kata hang balik membeza. Lah satu gelas fresh orange ni boleh duduk berjam-jam. Sebelum jadi bini kita lah. Dan jadi bini kita je duduk tengah jam temui dah. Tak kan? Saat ni jom. Duk kau nak caw ya. Betul ya bangki. Mama betul ya mama. Dah kita itu adalah hal yang kita telah lalui, kan? Tak salah untuk kita. Betul lah kita tengok dari sudut tu. Pasal apa tu kata kecenderungan tadi tu? Bila kita ada kecenderungan, artinya perasaan kita, kita terjemah ni kan, mengarahkan hati perasaan kita kepada, ini isu kita selain Allah SWT lah. Dalam konteks manusia dengan manusia. Bila kita ada kecenderungan, itulah keadaan dia. Dia boleh menyebabkan kita keluar daripada sesuatu yang rasional kepada tidak rasional. Dia boleh jadi macam. Jadi konsep yang sama lah kita bawa antara diri kita dengan Allah SWT dalam kerohanian ni. Kan? Kita boleh cenderungkan 100% hati kita kepada Allah SWT. Baru ketika itu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Turun ayat tu. Ya ayuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Amwalihim ke amwalikum tak? Amwalikum wa anfusikum. Turun ayat tu. Turun ayat tu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mai dengar ni, dia bagi hadiah apa benda hadiah ambil lah. Kan? Lepas tu hang ada orang bagi, aku ada pakaian ni cukuplah Allah dan Rasul. Orang baik tak tu. Para sahabat Nabi. Nah, itu tentang bagaimana rohani depa lah, kita nak ambil buat contoh lah kan. Dia begitu. Orang baik begitu. Kalau untuk Allah dan Rasul ni nothing no. Tak ada benda yang depa nak kata tidak. Kalau untuk sama-sama manusia mungkin, tak apa kita tangguh minggu depan lah. Tak apalah. Tapi untuk Allah dan Rasul, tak ada. Mereka nak kata tak. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Mereka punya understanding, mereka punya faham. Dan soal faham satu hal. Tapi kita melihat kepada begitu rohaniah mereka, supaya kita boleh meneladani. Itu je. Kan? Tidak kita duduk tertanya-tanya, tahu mana para sahabat Nabi iman mereka macam ni. Pelik ya, kita duduk rasa pelik. Tak pelik Itu gambaran rohaniah mereka. Sama lah kita bandinglah tadi. Kalau rohaniah kita pun, berarti kecenderungan kita pun buat benda pelik-pelik banyak. Kan? Ada ke satu kerja pergi Kuala Lumpur, mereka telefon di rumah ni, pasal ni ada hal sikit, balik pada Kuala Lumpur. Saya bisa buat kerja tu. Dah jujur pun, kan? Masa tu tak 3 lagi lah. Masa tu ada lah, lama-lama lah. Bangki. Pergi Kuala Lumpur. Patutnya esok lah nak balik pun. Tak ada lah, telefon bang ni, ada masalah sikit ni. Abang dah mana? Dah Kuala Lumpur. Dah Kuala Lumpur tak apa. Tak apa, abang balik lah ni. Tu. Belum nikah lah.
Pas menikah ke. Ha, hari macam. Kan? Ha. Dia lompat pergi Sabah tu. Kan? Sorang-sorang dia ya. Kan? Saya nak menikah juga aku mana pun. Tu. Yang berani ambil teratur tu. Tak boleh ke dia? Allah ya Allah. Pengalaman Arif tu. Itu semua pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Okey. Jadi kata berhati-hatilah dan waspada, selalu jaga. Jadi mulai hari ini, kita pun baru dapat kesedaran hari ini, pelajarannya hari ini, kita kena hati-hati, kita kena jaga-jaga. Jangan sampai kita tergelincir. Walaupun ini terkait orang-orang kerohanian, tapi pada kita, orang kerohanian ni rasional dia tinggi. Ya, berbanding orang awam. Dah sudah tentu rasional tu tinggi sebab ilmu tu. Kalau ilmu tu tak ada, orang kerohanian pun dia pun tak jadi orang kerohanian lah. Ya kan? Jadi orang kerohanian ni sebab dia mempunyai pengetahuan berbanding orang awam. Betul? Itu je. Jadi kita ni ada ilmu, Allah Ta'ala bagi ilmu sikit sebanyak. Jadi kita pun sedap kalau kita kena hati-hati. Tak boleh. Tak boleh siapa? Sebab dia jadi syirik. Dan kalau jadi syirik, ke mana? Allah Ta'ala tak terima di dunia, di akhirat. Allah Ta'ala dunia tak terima, akhirat Allah Ta'ala tak terima. Macam mana bentuk tak terima tu? Hang semayang pun tak terpakai, hang puasa pun tak terpakai, hang buat ibadat apa pun tak terpakai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oi, berani kata lagu tu. No? Nabi kata Allah Ta'ala terima. Nabi habaq Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala pun kata buat amal kecil pun Allah Ta'ala bagi balasan yang baik. Buat buruk pun Allah Ta'ala bagi balasan. Itu tentang tidak syirik. Kita kena faham tu. Syirik ni batal habis ke semua pun. Ada kajian tafsir ayat Baqarah 217. Surah Baqarah 217 tentang perkataan wa may yartadid minkum. Perkataan putih daripada agama. Salah satu sebab putih agama tu syirik. Kan? Selain daripada murtad dan sebagainya, bahkan murtad itu pun dalam kategori syirik. Allah, Masya Allah. Okey. Katanya semoga kamu beroleh selamat. Kalau kita jaga, kita berhati-hati, kita waspada, jaga semua ni, moga-moga kita boleh selamat. Termasuklah tadi jangan berdiam diri, cari ilmu pengetahuan, ya kan? Semoga kamu beroleh selamat. Mudah-mudahan kita selamatlah. Selamat daripada apa? Selamat daripada fitnah, tipu daya. Ni benda-benda ni hak mai dengan hawa nafsu kita ni. Bermula daripada hawa nafsu kita tu kita pergi syirik kepada Allah SWT tu. Mudah-mudahan kita selamat daripada benda-benda lagu tu lah. Perkara-perkara lagu tu lah. Benar katanya, segala pangkat dan kebaikan yang kamu perolehi, janganlah kamu katakan datang dari kamu sendiri. Ini termasuk nak jaga kita daripada syirik ini. Ya. Segala pangkat dan kebaikan. Dia sebut pangkat. Pangkat ini merujuk kepada, pada dasarnya merujuk kepada keadaan kita lah. Kan? Maksud keadaan kita ni lagu mana? Ada orang semayang, ada orang tak semayang. Tu cerita semayang tak semayang, kita tak tepi. Ada orang semayang di masjid, ada orang semayang di rumah ya. Pun dah ada beza dah. Kan? Pangkat orang semayang di rumah dengan orang semayang di masjid lain. Kan? Pangkat orang semayang jemaah dengan orang semayang sendiri lain. Ini langsung tak langsung Nabi sebut dalam hadis sahih belakang tentang itu. Kan? Sebagai contohnya hadis tentang apa? 27 kelebihan ni kan, 27 kebaikan orang yang solat jemaah ni berbanding solat seorang diri ni. Misalnya, itu bagi orang lelaki, bagi orang perempuan pula lain pula. Jadi hal-hal ni kita tak dapat nafikan lah. Cuma kita nak habaq kata, itulah bentuk pangkat yang berlaku langsung tak langsung secara kerohanian. Itu. Satu. Dan kebaikan katanya. Dan kebaikan. Kebaikan artinya posisi keberadaan kita. Kebaikan tu maksudnya posisi keberadaan kita. Jadi kita berada dalam baik ke tak baik ni lagu kita ni. Jadi kita fahamlah ni posisi kita ni baiklah. Kan? Ada posisi yang antara baik dengan tak baik. Apa dia? Mengai. Kita contohlah. Kan? Contoh aja. Kan? Kalau ride. Right. Riyadhah. Boleh jadilah, boleh jadi. Kita pun bukan kita hukum kata tak baik dah. Kita sama sekali tidak menghukum begitu.
Cumanya dia boleh jadi dalam hal-hal begitu, dia boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Dia. Sama orang mengai tadi. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Kalau mengai masuk waktu semayang, ambil uduk semayang. Ataupun sambil mengai daripada pagi, lepas main subuh mengai dah. Masuk waktu duha, ambil uduk, solat duha. Okeylah. Baiklah kan. Tadi masuk duha, ambil uduk duha. Ni mengai sampai tak semayang apa ni. Dia nak kata baik ke mana? Misalnya. Jadi benda-benda yang harus begitu, dia boleh saja jadi baik, dia boleh saja jadi tak baik. Kan? Itulah yang kita maksudkan tadi. Kalau kita berada di posisi kebaikan, ni kita berada di kebaikan dah lah ni, kita andaikan begitu. Yang kamu perolehi, yang kita dapat, janganlah kamu katakan datang dari kamu sendiri. Jangan kita duk berasa kata main pada kita. Itu dari satu sisi. Sisi lain, jangan pula kita memandang orang lain tu hina. Tak berada di posisi kita. Itu satu keadaan lagi. Kan? Jadi dua keadaan, langsung tak langsung. Satu keadaan, kita janganlah rasa kita berada di kebaikan. Janganlah kita rasa kata benda tu mai daripada diri kita sendiri. Lalu tu nak selesai masalah tu je lah. Anggaplah, rasalah Allah yang hantar kita mai. Allah yang pilih kita. Tu istilah dia. Kan? Syukurlah alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita. Kan? Ramai lagi orang lain yang Allah SWT tak pilih. Misalnya. Dan jangan kita memandang dengan penghinaan kepada orang lain. Itu maksud dia. Okey. Kemudian katanya, atau kepunyaan kamu sebenarnya. Ataupun kita menganggap kata itu kepunyaan kita. Kedudukan kita itu tadi, kepunyaan kita, milik kita. Seolah-olah aku ni duduk dalam majlis ilmu, mengaji dah apa semua ni, aku paling bagus kali ya. Penyakit ni dia panggil penyakit. Pada Imam Ghazali ni dia panggil penyakit. Orang awam ada penyakit dia. Orang awam biasanya penyakitnya dia berasa dia tahu. Dia berasa dia pandai. Orang alim ada penyakit dia. Orang alim ni penyakit dia berasa dia tahu semua. Padahal dia pun tahu sikit-sikit lah. Ulama' pun ada penyakit dia. Kan? Kadang-kadang ulama' ni penyakit dia pentingkan diri dia. Kan? Bila hak kait dengan diri dia, tak boleh macam ni kita. Hak tak ada kepentingan dengan dia, tak boleh haram. Contohnya kan, ini adalah penyakit-penyakit yang Nabi SAW sebut. Jadi tak boleh kalau ulama' jadi haru biru, tak boleh Nabi sebut siap tak? Orang alim menjadi tak ketawa lah, tak boleh Orang awam, lagi-lagi lah. Itu maksud dia tu. Okey. Jadi, diajak kepada kita oleh Maulana Mursyid kita, kalaulah kita berada di satu pangkat, ataupun berada di satu kebaikan, berarti posisi-posisi baik ini, jangan kita anggap kata, kita dah benda tu daripada diri kita sendiri. Kan? Keakuan lah. Ini maksud dia di sini adalah keakuan lah. Kan? Keakuan faham? Ananiah tu kan, faham kan? Aku pandai, aku bagus, aku... Jangan. Tetap kita kena letak Allah pilih kita. Macam kita sebut tadi kan. Allah berhak untuk memilih siapa saja. Kan? Boleh Allah Ta'ala pilih. Walid pun Allah Ta'ala pilih Walid ni main golf. Ada padang golf lah. Boleh tak boleh? Kan? Bila Allah Ta'ala pilih. Duk cara kampung ni, mengaji ni. Lah kita. Kalau habis tak mengaji pun, masuk dalam perpustakaan tu. Habis tak ada perpustakaan pun, degum macam keting lah. Keluar lah ni. Okey. Jika kamu diberi suatu hal, itu perkataan kerohanian. Diberi, sama saja kalau sebut, kita diletakkan, diangkat, kalau gumanakah. Orang kerohanian ni dia lazim dengan benda lagu ni. Dan dia faham lagu tu. Macam kita sebut tadi ya. Kita faham Allah Ta'ala yang pilih kita meduk majlis lagu ni. Allah boleh letak kita tang mana saja. Keadaan apapun Allah boleh letak kita. Tapi orang kerohanian faham, bila kita berada di kebaikan lagu ni, Allah pilih kita. Kita faham lagu tu je. Dan sesungguhnya, kalau Allah Ta'ala tak pilih pun, kita bukan sedap kita duduk tang mana, tiap orang kan. Saya kalau Allah Ta'ala tak pilih saya duduk cakap daripada hari tu, saya jadi hero filem Hindustan tu. Rukhan, semua ni cantah gitu ya. Tak pakai semua ni, pot ni. Hanya main jalan. Kan? Bila Allah Ta'ala pilih kita, jangan Allah Ta'ala pilih kau ni. Saya daripada awal lagi saya sedap. Benda tu bukan daripada awal sedap. Orang kata apabila kita patah balik ke awal, Allah Ta'ala pilih tu. Dulu saya bukan mau, saya bukan minat. Jadi saya tahu tu kan. Bukan minat. Uish, ngaji pondok nak beli apa? Nak jadi apa? Kita nak jadi doktor. Cikgu di sekolah ni duduk tanam dalam kepala aku. Hang nak jadi doktor. Hang punya otak bagus. Abang kata otak kita bagus. Kita
kita pun terpengaruh tak boleh nak kena jadi doktor juga. Kata orang tua kita tak salah. Habis mengaji pondok lah. Esok ayah mati ada juga orang baca Quran dia Yasin. Ayat dia banyak tu ya. Kita apalah orang tua kita ni akai lah. Kan? Kita duk fikir aku tu. Tapi bila kita duduk di pondok, kita mengaji dengan kelaku, dengan adalah masalah-masalah dia menyebabkan kita bebal semua kan. Daripada situ kita dapat, Mela ni kalau Allah Ta'ala tak pilih aku dengan cara macam tu. Macam kata tadi, Hindustan semua. Betul bangki. Saya markah banyak bangki. Duduk ke pondok tu pun markah banyak. Depa selip surat. Tulis tak cik je budak-budak pondok. Tak. Tulis tak cik ya. Selip. Dari mana nak balik lagi bertunjuk. Kita faham. Pekat belah habis semua lagi kita ambil. Markah ni tak tahu cakap. Kalau lah ni lagu tu Junah cemburu bini kita. Hari. Mujuk main tua ni tak ada lagu tu kan. Hero handsome masa tu. Budak-budak ni jauh comel. Kata orang lepak kata saya tak minat gamak. Saya daripada dulu lembik gamak sebelah tu saya tak mau. Jadi saya tak ada lah gamak kenangan tak ada. Saya tak ada tu. Tak ada simpan. Lepas lah kata handsome ham masa dulu handsome. Betul. Oh ni balik ke Nuri adik saya makcik saya mai. Mai pegang pipi. Ingat hang kecil-kecil dulu makcik duk dukung. Tahu kan? Kata makcik-kecil hang comel. Tu tua ni tak comel dia kata. Tua kerepot lah dia kata. Makcik arwah. Adik arwah saya. Budak-budak semua comel no. Semua budak-budak. Okey. Kerana jika kamu diberi suatu hal. Balik kepada poin tadi. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita satu hal. Ini kita belajar dah ni. Hal. Artinya keadaan. Dalam keadaan tu ada lagi satu nama dia perkara. Ya kan? Kita belajar dah. Jadi hal tu dalam konteks ini dia lebih kepada posisi. Perkara itu lebih kepada apa yang berlaku dalam posisi itu. Ya kan? Jadi kita berbit supaya pengetahuan ni dia akan berkembang terus. Dia ada dua. Satu dia panggil hal. Satu dia panggil perkara. Jadi understanding dia, kalau kita bercakap, kalau kita nak melihat kepada understanding dia, bererti yang besarnya adalah hal. Yang di dalam hal itu adalah perkara. Hal, ini perkara. Ini di sudut pandang lah. Jadi maknanya hal ini adalah keadaan. Hal adalah keadaan lah betul. Hal tu kalau terjemah makna keadaan lah. Keadaan ataupun lebih cenderung kepada makna posisi dalam konteks kerohanian. Sedangkan perkara itu ialah apa yang berlaku. Perkara means apa yang berlaku. Sebab apa? Sebab orang kerohanian ni satu posisi ini menjadi satu hal mustahak. Nombor dua, apa yang berlaku itu menjadi satu hal yang mustahak. Jadi konsep dia nanti kita akan bercakap tentang perkembangan rohaniah. Jadi mustahak belakang ni sama ada ini hal dia panggil ya. Ini hal jasmaniah, kemudian hal itu nanti hal rohaniah, ini dipanggil maqamat, ini dipanggil asfal. Jadi setiap pergerakan di satu mewakili hal jasmaniah atau pergerakan di sini mewakili hal rohaniah ataupun maqamat yang di sini semua pergerakan ini menjadi satu hal yang dipandang penting. Boleh faham tak saya sebut begitu? Ini termasuklah kejatuhan di bawah ni. Semua posisi-posisi ni di hal yang dipandang penting. Hal inilah kita sebut posisi ni. Hal kita sebut posisi ni tadi, maqam, hal rohaniah, hal jasmaniah ataupun asfal ni. Ini dipanggil posisi. Ya kan? Jadi kalau kita bercakap tentang posisi yang kita kena perhati, kita letakkan satu daripada sinilah. Satu, kemudian dua, tiga, dua yang ni. Orang rohaniah pandang rohaniah dulu. Tiga yang ni. Dan empat yang ni.
Jadi kita kena pandang posisi ni. Kita kena ambil kira posisi-posisi ni. Tadi kita cakap tentang berjaga, waspada apa semua tu kan. Ni posisi-posisi ni lah. Kemudian apabila posisi ini duduk sini misalnya, dia mesti ada perkara yang berlaku. Kan? Apa yang berlaku? Dia mesti. Sampai di sini pula mesti ada apa yang berlaku. Sampai di sini pula mesti apa yang berlaku. Sama saja. Yang lain pun sama saja. Kan? Rohaniat, jasmani ada apa yang berlaku. Jasmani ada apa yang berlaku. Maqamatnya apa yang berlaku. Dia mesti ada lagu tu. Kalau orang belajar, orang yang ada pengetahuan tentang ni, dia akan nampak benda tu. Dia akan sedar benda tu. Sebagai contoh ya. Dulu kita sembahyang macam merbah. Sembahyang ni boleh sembahyang lah. Pala ni kata pindah api. Bergaduh pun keluar mailan sembahyang. Bini marah pun keluar mailan sembahyang. Macam-macam eh. Beli sayur, beli ikan pun dia keluar mailan sembahyang. Itu satu keadaan ya. Sekarang ada lagi benda tu. Contoh. Kan? Kalau ada lagi benda tu berarti bermakna kita tak sampai satu posisi-posisi yang kita sebutkan tadi. Sama ada maqam ataupun hal rohani ataupun hal jasmani. Kita tak berkembang. Tak berkembang istilah dia. Kan? Tapi kalau dulu macam tu, lah tak ada macam tu, alhamdulillah lah ni bolehlah fokus sikit. Contoh kita katakan, cakap kita tu, fokus sikit daripada dulu ni, aduh, caca merbah. Berarti ada perkembangan lah. Perkembangan itulah dipanggil perkara. Apa yang terjadi. Jelas ya? Orang kerohanian dia sangat peka dengan hal macam ni. Dia tak boleh biak, dia tak biak. Sebab itulah bila semayang terasa tak khusyuk, rasa kalut, dia sabut, dia mesti cari apa kesalahan. Jadi, dalam arti kata yang lain, akan membantu orang-orang kerohanian ni melihat sisi kekurangannya apa. Dia macam tu. Kan? Kalau semayang jadi sabut, lagi dia akan muhasabah apa tak kenanya aku. Ini perangai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Umar pegang rotannya. Muhasabah. Cari aku ada munafik tak hari ni. Gaya nak terlap bagi belakang dia. Sampai berbekas-bekas belakang dia. Nampak tak? Apa dia? Perangai apa ni? Takkan cuma kena buat sampai lagu tu. Bukan isu Allah suruh ke Allah tak suruh, bukan. Tapi itu sebagai lambang sedak dirinya Sayyidina Umar itu duk cari diri dia. Aku ada salah ni tak hari ni? Aku ada syirik tak hari ni? Aku ada nifak tak hari ni? Aku ada fasik tak hari ni? Tu dia maksud dia tadi tu. Dia mencari diri dia di posisi dan mencari perkara di dalam posisi itu. Itulah maksud dia. Sama aja konsep kita sebut tadi. Bila kita semayang jadi kalut je, kita cari tang mana tak kena dia. Rupa-rupanya pakaian kita tak kena kot misalnya. Kan? Ataupun ada syubhah ke, ada apa ke, misal. Atau makan kita tak kena ke. Inilah perkara-perkara yang kemudiannya dia akan menyebabkan kita berjaga-jaga. Tu. Contoh, itu satu apa yang berlaku itu perkara. Itu termasuk perkara. Artinya apa? Artinya kalau kita senang nak cakapnya, perkara ini akan sentiasa membawa kita patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita terlalai. Kan? Di manapun posisi kita. Kita berada di posisi mana? Itu. Kan? Janganlah berada di posisi ini dia tertarik-tarik orang kata. Nak baik buat ada, nak jahat buat. Nak buruk baik buat ada, nak buruk buat ada. Tapi kalau dalam posisi-posisi berkembang ini, dia akan berlaku perkara tu akan berlaku macam tu. Kan? Kadang kita ni duk alik, oi, apa ni tak sembahyang ni duk alik apa? Kubur bukan duk tunggu hang. Contoh kita katakan, kita pun kelang kabut panggil. Itu contoh, itu dipanggil perkara. Apa yang berlaku. Kan? Orang-orang kerohanian dia peka benda tu. Dia sangat peka benda tu. Dia boleh membezakan aku ni lalai ke tak lalai. Dia boleh membezakan. Berdasarkan kepada perkara. Kan? Jangan main. Kalau orang tak kerohanian, dia mana duk kira benda tu. Tak ada lalai apa aku. Tadi jumpa Pak Long, jumpa jumpa ni. Jadi timbang-timbang semua, tak ada lalai apa. Warak belakang semua, bagus semua. Betul tak? Tapi bila timbang dengan kerohanian, Allah. Bercebah lalai tu.
Boleh faham dia sebut begitu? Tu. Sebab itu kita balik kepada orang kerohanian, kita nak jadi orang kerohanian, kita kena belajar untuk peka lah. Itulah maksud musannif pun. Okay, jadi katanya, jika kamu diberi suatu hal, itu bentuknya, atau keadaan, atau kenaikan kepada satu taraf. Kenaikan tu yang kita sebut tadi, maqamat itu, dia naik, menaik, berkembang. Kenaikan di situ maksudnya berkembang. Jadi rohaniah kita berkembang. Daripada kedudukan yang rendah kepada kedudukan yang tinggi. Sebab itu disebut kenaikan kepada satu taraf kedudukan. Itu gambaran rohaniah kita berkembang. Hal rohaniah kita berkembang. Hal jasmaniah kita berkembang. Maqam kita pun berkembang. Okey, itu posisi ya, mewakili posisi. Daripada posisi itu terbitlah perkara. Kan? Perkara itulah yang kita kena alert tu, apa yang berlaku. Tak tahulah, kita tak ghalib dengan mimpi lah. Kita tak apa ghalib dengan mimpi-mimpi ni, tak wasyuk lah kan. Tak tahulah, kita tengok para ulama kita pun tak apa ghalib. Tapi ada juga yang membincangkan. Dia akan hadir dalam mimpi kita sebagai komunikasi rohaniah. Bahagian daripada komunikasi rohaniah. Supaya kita betul. Supaya kita benar. Ada yang kata lagu tu. Termasuk mimpi baginda Rasul SAW. Ada banyak riwayat. Ini mutakhir khususnya. Banyak riwayat mimpi Rasulullah SAW. Syekhul Hadis Walid seorang. Dia cerita macam mana dia boleh. Dia hafal hadis. Dia hafal hadis ni Bukhari, Muslim, Sunan Sittah tu habis. Haddasana tak tengok kitab. Kadang-kadang dia tak buat, dia duduk sandang. Dia suruh kita baca. Kita baca salah tu. Baca kita tengok kitab tu salah, dia betul. Bukan lagu tu. Dia pun sebut lah. Sebut lagu ni. Kan? Kita tertinggal rawi. Dia sebut rawi tu. Kadang-kadang haddasana tu sampai 70 orang. Satu-satu tu. Kita tertinggal dengan 70, kita cepat lagi lah. Cross 1, 2, 3. Dah lah. Salah. Dah. Jadi mula dia boleh jadi lagu tu, dia mimpi Rasulullah mai kat dia. Dia mimpi Rasulullah hadir kepada dia, suruh dia belajar hadis ni, suruh dia bertanggungjawab dengan hadis ni, suruh dia pegang amanah hadis ni, dan Rasulullah ludah di mulut dia. Kan? Dia kata lepas tu dia tak ada hal apa hadis ni. Tapi tafsir dia kalah lah pula. Allah Ta'ala bagi orang lain lah pula. Tapi hadis ni, tak usah baca aku mana lah. Jalur mana pun sampai-sampai kadang-kadang hadis bertindih tu kan. Dia panggil hadis bertindih lah. Hadis tu sama aja, perawi saja berbeza. Hang bertindih, 13 tindih pun. Dia tahu, hak ni riwayat dia mai kau ni. Hang muhung, hang sebut nama tadi tu bukan adalah ni pun. Hak ni adalah hadis nu. Hak ni adalah ni. Dia susun natok tu betul balik. Walaupun kita kona pun. Kita ada budak. Kira nak kona nak cepat. Kona, perawi pun kan. Tu. Pakistan lah ni ceritanya ni. Dia nak abang kata, itulah. Kan? Jadi mimpi dia tu, apalagi mimpi bertemu dengan Rasulullah, dengan hal-hal yang baik begitu. Jadi mimpi ni pada menunjukkan apa yang berlaku. Jadi orang kerohanian kita sebut, kita ulang balik sebut, orang kerohanian dia peka benda-benda lagu ni. Cuma dalam konteks kita ni, saya tak ajak peka dengan mimpi lagi lah. Tak ni mimpi menikah lagi lah, mengarutnya tadi. Tak usah, kita jaga ada-ada tu lah. Kan? Jadi ya, semua bala ya. Kan? Sayanglah tu. Arif ada cita-cita, ada. Arif banyak buat tu, Arif. Kira nak buat naya menentu balik je. Okey. Mana katanya, janganlah dihebohkan kepada sesiapa. Nah, maksudnya kalau kita berada di keadaan-keadaan kita disebut tadi lah, kita jangan heboh. Jangan duk cakap, weh, akulah ni duk makam tawabin. Oi. Kan? Sungguh bodoh borok pun ada orang jenis tu. Dia jenis syok nak cakap. Salah seorang sahabat kita, Bang Zan, tapi dia berhenti dah lah ni. Dia tak semang betul dah. Bang Zan, bawa Bang Zan bidung kan. Amalan tu dia main. Dia jenis tu dulu. Tu yang kadang-kadang saya duk masuk, belik sana langit dah hang. Dia buat tu. Tapi dia baik dah lah ni. Allah Ta'ala bagi rahmat kat dia. Alhamdulillah lah. Dulu dengan pongweh dia, dengan apa dia. Tak boleh kira apa langsung lah kan. Allah dia baik lah. Dia jadi baik. Cuma kadang-kadang sembang tu jenis aku tu tak habis lagi lah. Tabiat dia kot no. Pompang sembang ni kan.
Biar pergi ke dia, tu biar pergi ke dia. Tak boleh ubah dah tu. Cuma hanya, hak dia berubahnya hanya, hak jenis lagu tu lah. Oh, kerana abang kita kemas saja. Contoh. Jadi terus cakap. Kita duduk di makam ni kah, lagi tinggi kah, terus cakap. Duduk sengap sudah. Tu. Tu dia kata, janganlah dihebohkan. Pertama sekali kita nak faham, bila kita berada di keadaan posisi ini, hak ni akan berlaku. Sama ada kita peka dengan tak peka aja. Kan? Kalau kita tak peka, saya rasa peka tak peka ni di bawah pengaruh ilmu. Kan? Kalau kita ada pengetahuan, kita akan peka ni apa yang jadi kat kita ni. Anything, apapun yang berubah dekat kita, yang berlaku, yang terjadi, kita akan peka, kita akan relate. Kita akan cari dia punya relate dia tu main kat mana. Pasal apa. Lazimnya kita akan relate kat ni lah. Kan? Faham tak? Oh, rohani aku jadi kat mana? Jasmani aku jadi kat mana? Ni orang yang ada pengetahuan. Kalau tak ada pengetahuan, dia tak ada kepekaan apa pun lah. Anggap biasa ya. Kan? Okey. Jadi, tadi kita sebut dah apa yang akan terjadi. Jadi, apa pun terjadi, tak kira lah yang terjadi dalam rohaniah kita, yang terjadi dalam hal jasmaniah kita, termasuk makam kita, janganlah dihebohkan kepada siapa. Sudah cakap aku semalam sembahyang tahajud. Rasa khusyuk, tenang. Pasal macam duduk dalam syurga dah. Cakap apa? Sudah cakap. Kan? Jangan tu saya abang. Ada orang yang biar dia lagu tu. Dia syok cakap dalam lagu tu. Kita satu sisi cakap lagu tu membawa waham. Ya kan? Tu kita kena jaga tak boleh. Membawa orang jadi confused. Jadi tak ketahuan nak mau. Cakap benda hak orang dapat manfaat jadi elok. Kita pun jadi elok. Betul ya? Okey. Jadi katanya janganlah dihebohkan kepada sesiapa. Tu saya cakap apalah. Duduk sengap sudah. Kenapa? Kerana dalam pertukaran suasana dari hari ke hari. Pertukaran suasana. Suasana apa? Suasana rohaniah kita. Kan? Rohaniah kita tu akan berubah. Sehari ke sehari itu dia berubah. Dia tak akan duduk statik dulu tu ya. Kan? Kalaupun dia duduk statik, itu satu ketika. Satu ketika yang lain dia akan berubah. Ini sebenarnya, orang panggil takwim. Sebenarnya perkembangan rohaniah. Berdasarkan kepada dalil, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Takwim itu, pada tafsiran ahli-ahli kerohanian adalah berkembang. Artinya rohaniah kita berkembang. Sama macam jasmaniah kita lah. Jasmaniah kita berkembang. Kita bukan main-main Mariza, Umar Mariza. Oi, mudah lagi tentang. Kan? Takkan main-main umur 43. Mestilah kita main besar tapak kaki 2 jari dia kan. Itu rasionalnya munasabah semua orang tahu. Main besar tapak kaki 2 jari lah. Tu apa nama mak selalu cakap tu. Mak bila hang boleh tapak kaki 2 jari lah. Hang nak lawan mak tu. Bukan kita nak lawan, kita nak menikah seorang lagi. Dia kira kita lawan dia dah. Amboi mak kita kan. Mana mak kita amin je lah. Prompt. Amin. Ayah kita kata amin kita kasih. Amin. Arwah lah mak pun. Ya. Mama dia tu dia tak boleh bercakap. Pak dengan anak semacam. Arwah mak. Okey. Kemudian katanya, kerana dalam pertukaran suasana dari hari ke hari itu, berarti setiap hari itu, ada pertukaran. Maksud pertukaran ini adalah, kalau kita sebut dalam bahasa mudah ialah, Allah mengubah kita daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Sama ada keadaan tu di sini, sama ada di sini, dan di sini. Allah ubah kita. Jadi berubah tu lagu mana? Mungkinlah kita tak berubah daripada awam kepada tawabin terus. Tapi dia naiklah sikit. Macam mana jasmaniah kita lah. Kalau jasmaniah kita, Rizal umur 43, 2024 umur 43. 2024 Januari, 1 Januari, berarti 43 sehari. Kan? 2 Januari 43, 2 hari. 3 Januari 43, 3 hari. Itulah kan, berjalan. Itu fakta andaian kita. Sama macam rohaniah kita pun. Dia akan berkembang lagu tu lah. Cuma dalam kitab-kitab para ulama' duk bincang, dia ada nama dia tu. Antara tawabin, antara awam dengan tawabin, dia ada nama-nama dia. Yang kita tahu nak ingat nama-nama tu.
Dia ada nama-nama dia. Sekurang-kurangnya ada 7 nama. Mewakili setiap satu antara tu. Kan? Ada 7. Macam Imam Ghazali bincang dalam Ihya Ulumuddin, dalam Minhajul Abidin tentang awarid. Daripada awam nak pergi kepada tawabin ada 7 awarid katanya. Daripada tawabin nak pergi muhafizin ada 7 awarid. Daripada muhafizin nak pergi muqarrabin ada 7 awarid. Awarid itu apa? Halangan. Dia menggunakan istilah gunung yang perlu kita lepas. Itu falsafah dia lah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kan. Jadi setiap satu tu ada nama dia lah. Awam, mungkin awam ilmu, mungkin awam jahil, awam ilmu, awam cerdik, awam apa, gitu lah kan. Awam bengong. Kita kata apilah mungkin. Jadi dia ada nama-nama dia tu lah. Kita tak apailah yang halui-halui itu, kita tak ingat lah kan. Kita ambil hak besar-besar saja. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil pertukaran suasana. Jadi Allah tukar. Suasana tu dia sebut. Ini suasana lah ni. Baik hal, baik perkara. Baik hal rohaniah, baik hal jasmaniah. Baik makam. Itu pertukaran. Dia tetap berlaku. Kan? Kalau kita betul dengan Allah SWT, sehari ke sehari itu tak berlaku. Hal ini tak mungkir. Sebab apa kata tak mungkir? Nabi SAW kata, satu subhanallah mengangkat satu darjatmu. Itu hadis sahih. Kan? Kau mengatakan satu subhanallah mengangkat satu darjatmu. Sahabat tanya, bagaimana kalau aku mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar? Kan? Nabi SAW mengatakan, bergegar arasy Allah SWT. Para malaikat bertanya. Para malaikat mengatakan, wahai Allah, arasy-Mu bergegar. Allah SWT dengan megahnya berkata kepada para malaikat, cuba tengok pasal apa arasy bergegar. Malaikat pun tengok, dia kata ada seorang hamba Allah SWT duk sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bunyi lagu tu kan redaksinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Redaksi tu. Hadisnya redaksi dia macam tu. Seorang hamba dia sebut lagu tu. Lepas tu Allah Ta'ala berkata, cuba tengok hamba tu dia nak apa yang dia duk kata lagu tu. Malaikat pun tengok, dia nak keredaan-Mu, wahai Allah. Maka malaikat, Allah Ta'ala kata kepada malaikat, berilah keredaanku kepadanya. Ampunkanlah dosanya. Baru aras berhenti. Jadi, walaupun dari sudut tu, pemaksud dia lagu tu, tapi nak habaq kata, itulah bentuk-bentuk pertukaran yang akan berlaku kat kita. Hari ni zikir kita kosong. Esok zikir kita ada sikit. Lusa zikir kita ada lagi tambah. Begitu dan terus. Faham tak? Itu bentuk dia. Orang kerohanian kena faham lagu tu. Kan? Kalau kita faham semacam dengan orang awam ni, tak ada apa zikir. Aku zikir habis beribu lah. Tak ada rasa apa. Duk rasa lagu tu. Mana dia tak peka. Kan? Okey. Jadi katanya, kerana dalam pertukaran suasana dari hari ke hari itu, Allah menzahirkan keagungannya. Ingat tu. Allah menzahirkan keagungannya. Allah sentiasa zahirkan keagungannya. Zahir artinya memanifestasikan pada diri kita. Pada rohaniah kita, pada jasmaniah kita, dan pada makam kita. Apalagi kita fokus bercakap tentang rohaniah. Allah memanifestasikan, menjelmakan, mentajallikan keagungannya pada rohaniah kita. Itu yang kita sebut tu apa yang berlaku. Faham tak? Jadi, setiap yang berlaku itu, kalau kita peka, kita akan nampak. Apa dia itu? Allah mentajallikan. Allah menzahirkan. Allah memanifestasikan keagungannya. Hanya sahaja kita mungkin tak ada pengetahuan, kita tak peka lah. Kita tak tahu lah. Padahal, hari-hari berlaku benda tu, betul kan? Hari berlaku. Kemarin saya bawa dengan anak saya. Lalu orang ragut. Satu orang lelaki dah ragut budak perempuan. Kita daripada jauh, kita nampak apa hal macam bergaduh. Bila sampai ke tu, budak perempuan tu tunjuk. Dia bagi syarat kita. Laki-laki tu ragut. Kita pun tekan minyak. Kan? Regan nak tengok lelaki tu. Dia pun lari derai. Kan? Jadi, nak habaq kata, tu antara benda yang Allah menzahirkan keagungannya lah. Mungkin dekat kita, satu faham. Kat kawan tu satu faham. Hang lalai, hang bawa beg lagu tu, lagu ni apa. Budak tu ikut hang daripada mana pun tak tahu. Lain kali jangan lagu tu. Contohnya kita kata. Kan? Bentuk Allah menzahirkan keagungan. Itu dalam keadaan macam tu. Apalagi dalam keadaan kita berhubungan dengan Allah SWT. Allah menzahirkan keagungannya. Jangan pelik. Sebab itu jangan peliklah orang kerohanian ni. Dia mengalami keadaan-keadaan yang kadang-kadang tak masuk akal pun. Tapi dia berlaku. Dia berlaku. Percayalah, kita ni semua orang kerohanian ni,
dia akan melalui benda-benda pelik-pelik ni. Kita kata pelik lah sebab bukan hal kebanyakan orang. Kita kata pelik, tapi hakikatnya pelik apa? Tak ada pelik pun. Ayam main sembang dengan Rizal pelik tak? Pelik nak mampus ya. Tapi orang kerohanian biasa ya benda tu. Biasa ya. Boleh jadi begitu. Cuba baca kitab Tazkiratul Awliya. Maulana Syekh Yusuf Kenali tu kenali lah. Dalam Tazkiratul Awliya dia bercerita tentang bahasa katak, bahasa kredit, bahasa cengkrek ni kan. Tak pelik. Itu peringkat depa lah sekali bangkit tak aku pun cengkrek ni kata apa. Selalu bawa jauh tu Mana fitau kan. Mama yang pun tengok kau ni dia duduk pergi belalang duduk kata apa. Kan? Bukan. Dia maksud dari itu bukan kita pergi duduk bang. Kita pergi duduk cari bukan. Kan? Allah akan bentuk-bentuk pertukaran yang mungkin. Saya kata mungkin berlaku begitu. Tak boleh. Ada satu peristiwa. Siapa yang terlibat dengan peristiwa itu? Dalam kitab dalam kitab Allahumma shalli ala sayyidina kita baca apa? Tanwirul Qulub. Kan? Anjing masuk dalam masjid. Padahal anjing itu adalah jin Islam. Kan? Yang merupa kepada rupa anjing. Dia masuk dalam masjid bertemu dengan Syekh Abdul Wahab Syarani. Dalam kitab tu betul ya. Syekh Abdul Wahab Syarani dia duduk tanya kepada Syekh Abdul Wahab Syarani beberapa soalan. Syekh Abdul Wahab Syarani jawab. Sampai-sampai penjaga masjid tu ingat anjing betul dia samak masjid tu. Kan? Syekh Abdul Wahab Syarani beritahu dia, "Hai, tak payah samak. Itu bukan anjing jasmaniah, itu anjing rohaniah. Anjing daripada bangsa jin." Baru dia tahu. Itu contoh, nampak tak? Dia boleh berlaku benda-benda macam tu. Jadi kira jauh jugalah kita bercakap tentang alam jin semua ni. Hal-hal yang biasa-biasa je lah berlaku kat kita. Contohnya, rasa khusyuk dalam solat. Contoh lah. Kita semua solat, kita rasa Allah, ya Allah, solat aku hari ni berasa lain macam. Itu contoh. Itu artinya apa yang berlaku. Masuk dalam apa yang berlaku. Kan? Kita berasa indah hanya zikir, indah hanya menyebut nama Allah, indah hanya membaca Al-Quran. Tu pun memadai dah, tak kena cakap dengan bewak segala ulang segala apa ni lah. Kan? Tak kena. Tu pun kalau Allah Ta'ala bagi kita nampak, kita boleh berasa lah. Kan? Okey, contoh lain. Terus. Allah menzahirkan keagungannya dalam setiap aspek-aspek yang sentiasa baru. Tu. Musa ni jawab tu. Allah akan menzahirkan. Berlaku kat kita. Kita akan nampak benda tu. Berlaku kat kita benda tu. Kita kata nampak lah kan. Nampak dengan akal, nampak dengan hati. Nampak dengan rohaniah kita. Benda-benda yang Allah SWT zahirkan kepada kita tu. Kita akan nampak. Ini antara lain adalah hikmah kepada orang-orang kerohanian supaya dia berkembang dan berkembang dan berkembang. Kalau tidak dia duduk macam tu. Faham tak lagi? Kita pun kalau duduk macam tu, kita pun tak berkembang. Kan? Kalau bangki dulu main golf. Bila tak berkembang, duk main golf tu. Cuti ya main golf. Hari main golf. Kan? Tapi alhamdulillah kita berkembang lah. Daripada main golf semua ni, kita tinggal, kita kira mengaji pula lah ni. Kan? Dalam mengaji tu kita kira nak buat ibadat elok pula lah ni. Contoh. Itu satu perkembangan lah. Jadi katanya, Allah SWT akan zahirkan keagungannya dalam aspek-aspek yang sentiasa baru. Aspek di situ artinya keadaan yang berbeza lah. Bukan sama. Arif mungkin macam lain, Bang Ma'am macam lain, saya macam lain, kita semua macam lain. Masing-masing lah. Allah Ta'ala zahirkan. Dan katanya, dan Allah menyelangi antara hambanya dengan hati-hati mereka. Menyelangi itu maksud dia. Menyelangi ni apa maksud dia? Menyelangi ni maksudnya. Memasukkan, bukan? Bukan memasukkan. Merubah, mengganti. Merubah. Dan Allah menyelangi antara hambanya dengan hati-hati mereka. Allah merubah, mengganti apapun melalui hati itu. Itu yang kata kerohanian. Isunya Allah ubah apapun melalui rohaniah kita. Bukan jasmaniah kita. Jasmaniah kita tetap dengan tabi'i je. Cuma daripada buruk kepada baik. Itulah. Kan? Dulu kalau right pergi Patani itu tak ada markah, tak boleh lah. Contohlah kita katakan, kita ada kawan kita seorang. Haji, dia haji.
Dah duduk dengan elangnya. Kan kenal ya. Tapi dia right pergi Patani. Bukan Patani, apa nama? Atas pada ni. Kancanaburi. Pergi Kancanaburi kan. Kita tak jumpa dia pun kawan kita ni. Tapi kawan dia, ada pergi riding sekali tu, sudah tunjuk gambar. Abang duduk mana? Saya duduk di Bukit Bayu, Sungai Lelang. Saya buat Sungai Lelang. Abang duduk Sungai Lelang, duduk mana? Duduk Bukit Bayu. Oh, Bukit Bayu ada kawan saya. Kawan kami, tim kami. Siapa dia? Dia pun Abang Haji. Sebut nama Haji tu, kita tahulah kawan kita, nama tu. Tapi, iya kah? Okey kah? Bila masa mana pula Haji ni duduk ride motor pula. Dia pun buka-buka telefon, jumpa gambar. Dia tunjuk, ni kawan kita ni. Betul Yang syoknya betina ada 2 ekor kiri kanan. Ninja punya. Kita duk fikir kalau bini dia tengok lah. Mampus dia tak boleh balik rumah. Kalau kutu punya gaya. Kan? Tu contoh lah. Bukanlah kita nak mengumpat dia. Bukan kita kenal siapa dia pun. Kita ambil pengajaran dia. Kan? Nah, abang kata Allah menyelangi antara hati hambanya dengan hati-hati mereka. Ada orang yang Allah cenderung pikut tu. Ada orang yang Allah Ta'ala cenderung pikut ni. Bukan Allah cenderungkan. Allah Ta'ala tak bawa manusia jadi jahat. Kan? Mungkin Allah Ta'ala uji sikit lah. Jumpa tim motor besar ni. Dia pun join tim. Tim ni mula-mula pergi lah. Lepas tu takkan kita duduk 3-4 hari. Tak ada. Ada hiburan pun. Dia mula lah. Lepas tu dia sangkut. Tu contoh lah kan. Tahu lah Bang Rizal kita dia grup lah kan. Tak apa lah. Tim dia soleh-soleh mah. Tim dia duduk ziarah pondok apa kan. Dia ada tim riding ni depa macam tu. Depa ziarah pondok tu, ziarah pondok ni, ziarah pondok tu. Hampir mengurut tak apa. Allah, ya Allah. Dia balance. Itu maksud Allah menyelangi hati hamba-hambanya. Jadi kita kena faham lah. Isu dia di sini adalah hati kita. Adalah perasaan kita. Jadi hal tadi pun terkait dengan dengan rohaniah kita, dengan hati kita. Perkara itu pun terkait dengan rohaniah kita. Begitu. Okey. Kemudian katanya. Boleh jadi apa yang kamu katakan milik kamu itu akan dilepaskan dari kamu. Tadi dia sebut pesan kita, jangan duk heboh lah. Pasal apa? Takut saat ni, apa yang kita kata milik kita tu, saat ni Allah Ta'ala lepas daripada kita. Kan? Kita duk heboh-heboh, sombong macam, meranggi macam, Allah Ta'ala lepas daripada kita. Padahal kita berada di posisi, dalam kerohaniannya kita berada di pintu dah. Faham tak? Kita berada di pintu Allah dah. Saat ni bila Allah Ta'ala lepas kita, kita jatuh balik. Ni isu yang kita sebut ni. Kalau Allah Ta'ala lepas kita daripada kedudukan di atas ni, kita akan jatuh bawah ni. Jatuh di asfal. Dengan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, patutnya kita berkembang. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kita jatuh ke bawah. Ada asfal jatuh ke bawah. Tu yang kita kena hati-hati tu. Kena peka, kena jaga. Takut saat ni dia jatuh. Rohaniah ni patutnya dia berkembang. Tapi kerana kita tak peka, kerana kita tak jaga, jatuh ke debu. Itu. Dan apa yang kamu anggap kekal itu boleh jadi bertukar keadaan. Lebih-lebih lagi parahnya, bila kita jatuh, kita anggap kata benda tu kekal. Kita duduk di makam tawabinah, kekal, ataupun kita akan naik lagi, tiba-tiba, kan, kita jatuh, kemudian apa kita anggap kekal tu bertukar. Tukar apa? Tukar masuk sini. Daripada duduk di posisi atas, jatuh posisi bawah ni. Tu bertukar. Allah, Masya Allah. Duk jadi warak elok-elok, bagus elok, tetap jadi pelak. Ya kan? Banyak betul yang nak buat main. Kan? Yang kita cerita kawan kita tadi pun, duk bagus elok-elok, duk mengaji, duk pergi kuliah jumpa. Siap telefon lagi, Ustaz malam ni main, jangan tak main Ustaz no. Dia jaga atok kuliah tu kan. Tetapi jadi kutu. Itu contoh, boleh jadi je. Sama letak jasmaniah, rohaniah. Sama ya keadaannya. Okey. Maka kamu akan merasai malu pada mereka yang kamu cakapkan itu. Nanti kita jadi malu lah. Kita jadi segan lah dengan orang-orang yang kita bercakap. Cerita heboh lebih-lebih tadi itu. Habis itu katanya jangan bercakap. Okey, diam je.
Lebih baik kamu berdiam diri. Ayat selanjutnya. Lebih baik kamu berdiam diri dan simpan dalam pengetahuan kamu saja. Simpan kat kita sudahlah. Keadaan kita lagu mana. Kalau nak rujuk, perlu rujuklah kepada syekhnya. Kan? Apa-apa yang perlu dirujuk. Misalnya. Kan? Simpan dalam pengetahuan kamu saja dan tidak menyampaikan kepada siapapun. Saya cerita. Aku makam ni, hal rohaniah kulukuni, hal jasmaniah kulukuni. Saya cerita. Duduk sengap sudah. Buat yang baik je. Jika kamu memiliki sesuatu, jika kita ada sesuatu, memiliki artinya ada sesuatu. Ketahuilah bahawa itu adalah kurnia Allah. Memiliki sesuatu, maksudnya memiliki sesuatu kelebihan. Babitnya di situ. Karena orang rohaniah ni tak kecil juga diriwayatkan, diceritakan bahawa ada kelebihan-kelebihan tertentu yang berlaku. Jadi kita nak andaikan macam mana, ada ulama kata itu bentuk ujian Allah. Ada ulama kata itu bentuk anugerah Allah SWT sebagai iltizamnya orang-orang kerohanian ni. Sebagai istiqamahnya orang-orang kerohanian ni, Allah SWT bagi kepada mereka satu-satu kelebihan. Macam-macam lah. Saya pun tak tahu nak abang, tapi kalau ikut syekh kata berubat pun satu kelebihan juga. Tak tahu, nak kata apa kita tak kerti. Kan? Wallahu'alam. Tapi yang paling masyhur di kalangan ulama adalah firasat. Itu paling masyhur. Orang-orang kerohanian ni firasat dia betul. Ada dalil dekat tentang firasat? Ada. Kalau tak ada. Hadisnya ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuru binurillah. Takutlah olehmu akan firasat orang mukmin. Orang mukmin di situ maksudnya orang kerohanian ni lah. Kan? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka yanzurun, melihat binurillah, dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama tak khilaf langsung. Ulama-ulama kita tak beza pendapat langsung tentang firasat. Salah seorang ulama yang bercakap tentang firasat ini adalah Syekh ulama mutaqaddim ni, Fakhruddin Ar-Razi. Dia ada kitab dia, Al-Firasah nama kitab. Kerana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia aku. Dia panggil kitab ilmu firasat. Dia tulis gitu. Kan? Okey. Itu tentang apa ya? Tentang Allah bagilah kan. Tentang apa yang kita sebut tadi. Ketahuilah bahawa tadi kita sebut lebih baik kamu berdiam diri, simpan pengetahuan dan tidak menyampaikan kepada siapa. Jika kamu memiliki sesuatu, tentang itu. Jika memiliki sesuatu, itu tentang kelebihan yang diberi oleh Allah SWT kepada para salik dalam kerohanian. Dia ada. Cuma berbeza-beza lah. Itu yang kita dah sebut, kata bismillah pun jadi ubat. Itu orang-orang kerohanian. Jadi, pada banyak keadaan orang kerohanian ni dia lagu tu. Lah dia baca Fatihah ya. Lega, jampi air ambil gitu ya. Elok. Padahal kawan tu sakit. Perut sampai berguling-guling. Di klinik semua telan ubat betul cakap dori tak dia bang. Tetapi pi kat tu jimat lala. Bismillahirrahmanirrahim. Lega no. Duk sekali lega. Bong bentuk lega. Itu kan. Itu. Guling-guling sakit. Itu kita tengok dengan mata kepala kita ni. Berguling-guling sakit dah. Tolong. Aduh. Mari ni. Usung ni mari ni. Dia tepi sentuh cakap dia tu kalau. Apa pengusung betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ya. Mana? Perut besar. Mana? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit lega no. Lega. Lagu tu ya dia jampi ke? Takkan jampi lega. Okay. Tapi lega. Sat lagi ada pong ma. Boleh kentuk pun lega. Lega balik dengan lega gitu. Tu kita bisa tengok. Contohlah kita nak abang kan. Kita nak abang lebih-lebih kita pun tak tahu. Tapi kita bisa tengok lagu tu lah. Mereka bismillah, kita pun bismillah. Mereka baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Lebihnya mereka sebut lega. Kenapa kita disebut lega, tak lega? Kan? Pertimbangan lah, itu pertimbangan kan. Nah, abang kata tu bentuk Allah Ta'ala bagi. Memiliki sesuatu yang kita sebutkan tadi. Okey. Mana katanya ketahuilah bahawa itu adalah kurnia Allah. Jadi kita berlaku lagu tu tadi kena ingat tu kurnia Allah, anugerah Allah SWT.
Dan bersyukurlah kepadanya. Kita syukurlah kepada Allah. Bezanya kita dengan orang lain. Orang bismillah, keras pakai kayu. Kita bismillah jadi. Contoh. Kan? Contoh dia sebut tu. Dan bermohonlah kepadanya supaya ditambahi dengan nikmatnya. Dan kita minta lah kepada Allah Ta'ala kalau kita suka. Jenis apa kita kata, jenis berubat suka. Minta lah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagilah ilmu tu. Ilmu tu hak Allah, disiplin yang duduk kat kita. Kan? Ilmu tetap hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa boleh bagi ilmu. Bagilah kita sebut bahasa kita ya. Buat turun ilmu, bagi ilmu. Kawan turun ilmu, kawan turun ilmu. Itu bahasa kita. Tapi hakikatnya ilmu hak Allah. Kita cuma ambil disiplin dia ya. Okey. Jika sesuatu itu lepas dari kamu, macam mana pula? Ini kita kata memiliki. Macam mana pula orang-orang kerohanian kalau sesuatu yang ada kat dia lepas daripada dia, terlepas. Kan? Maka ianya akan menambahkan ilmumu. Apa yang terlepas daripada kita itu akan menjadi penambah kepada ilmu kita. Penambah kepada pengetahuan, khususnya rohaniah kita. Faham tak sebut? Contohnya hari itu kita baca doa jadi, baca doa nu jadi, baca doa jadi. La ta'idi. Oh, mungkin aku ni ada salah tang mana-mana. Dia tambah ilmu tu. Kan? Tambah kesedaran, tambah ilmu artinya tambah kesedaran. Jangan sampai duk tak nampak itu lah kali duk salah Allah Taala. Orang awam ni dalam keadaan-keadaan tertentu dia salah Allah Taala. Siapalah Tuhan buat kat aku ni? Salah Allah Taala tu. Kan? Tak boleh terima. Okey. Maka ianya akan menambahkan ilmumu, kesedaranmu dan menambah kesedaran kita. Kesedaran tu kesedak diri lah bahasanya. Kesedaranmu artinya sedak diri kita dan waspadamu, jaga-jaga kita. Itu cara Allah SWT memproses orang-orang kerohanian ni. Kemudian katanya, Allah berfirman. Ini hadis kursi ya. Bukan firman Allah Al-Quran. Ini hadis kursi. Apa sahaja perutusan, yakni kitab-kitab terdahulu yang kami batalkan atau kami jadikan ianya dilupakan, maka kami bawa yang terlebih baik atau yang seumpamanya. Adakah kamu tahu bahawa Allah SWT berkuasa terhadap segala sesuatu? Hadis Qudsi ini mirip dengan ayat Quran. Saya nak cari ayatnya. Ayat nasakh berkaitan dengan ayat nasakh mansukh. Ada satu ayat yang menyebut bunyinya, redaksinya bunyi macam-macam ni juga. Tetapi ayat itu menjurus kepada Allah memansuhkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin misliha. Na'ti bi khairin minha aw misliha. Dia ayatnya. Kan? Ini dia ni. Apa sahaja perutusan, yakni kitab-kitab terdahulu yang kami batalkan. Ini maksudnya Allah Ta'ala batalkan syariat-syariat terdahulu. Syariat Nabi apapun. Rasul apapun Allah SWT batalkan bila datangnya Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita berhujah. Tak ada syariat dah. Itu sudah bohong lah. Ahlil kitab lah. Kemudian duk habak kata Kristian tu ahlil kitab lah. Bercelaru habis umat manusia. Kan? Laki Islam nikah dengan bini Kristian. Lepas tu anak ikut suka nak pilih Islam. Tak apa, pilih Kristian tak apa. Pasal apa Kristian tak apa? Kristian adalah ahlil kitab. Mana boleh ikut tu? Malaysia pun dia duduk ke arah nak bawa pergi jadi gitu lah. Liberal lah kan? Konsep liberal ni. La haula wala quwwata illa billah. Padahal ada yang Allah nak mansuhkan dah. Kitab-kitab terdahulu. Berarti Taurat, Zabur, Injil, Quran, Suhuf semua dimansuhkan oleh Allah SWT. Kitab ada tapi syariatnya tak boleh diamalkan. Tak boleh dilaksanakan dah. Atau kami jadikan ianya dilupakan. Maka kami bawa yang terlebih baik atau yang seumpamanya. Maka kami bawa. Kami itu Allah Ta'ala. Awak main hak lebih baik. Apa dia hak lebih baik? Quran. Penyempurna kepada seluruh kitab-kitab. Penyempurna kepada seluruh syariat. Penyempurna kepada seluruh perkara-perkara yang terkait dunia dan akhirat. Quran lah. Adakah kamu tahu, ini pertanyaan, adakah kamu tahu bahawa Allah SWT berkuasa terhadap segala sesuatu? Nah, itu pertanyaan akidah lah. Kan? Yakin kata yakin Allah Ta'ala ni berkuasa terhadap segala sesuatu. Jadi kita jawab yakin. Nah kalau yakin, berpegang teguhlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik kepada poin tadi. Ya kan? Berpegang teguh dengan Allah SWT seratih. Jangan duk berpegang dengan makhluk. Kecuali apa yang menjadi tabi'i sahaja. Begitu. Nah, jadi kemudian kata musannif, oleh itu janganlah disangka. Itu maqal. Allahu a'lam. Bagi faham betul-betul, esok nak baca balik tu.
So, kita tak kira. Habis, kita ulang balik. Bangki baca. Pagi Jumaat. Lepas tu esok pagi Sabtu pula Jan baca. Kan? Baca balik. Hari pula baca pagi Senin ke. Jadi benda tu duduk berjalan sedia. Dapatlah manfaat dia kan. Bukan kita baca tu sebab kita pandai. Kita baca tu sebab kita nak share lah. Orang lain boleh dengar. Kalau orang tak dengar, jin dengar. Ni mereka cukup alert ni dengan kitab ni. Futhul Ghaib ni. Bangsa mereka ketika mai Syekh Abdullah Khumairi. Sebelum Islam, mereka agama Buddha pun ada. Agama Hindu pun ada. Bila mereka masuk Islam tu, di kerajaan Gunung Jarai ni, Kedah Tua pada masa tu, dia masuk Islam di bawah Syekh Abdullah Khumairi. Setelah Sultan masuk Islam, Merung Mahawangsa tu, Sultan tukar nama kepada Muzaffar Shah kedua dia kan. Tu kat kubur dia mabuk tu. Dia lah masuk Islam. Pada dia masuk Islam tu, dia keluar ke arahan semua rakyat beta ni masuk Islam. Rakyat beta tu bukan ni saja, dengan jin-jin apa semua sekali lah. Bila dia masuk Islam tu, yang pertama diajak oleh Syekh Abdullah Khumairi adalah kitab Futhul Ghaib ni lah. Ngajak mereka. Sebab itu mereka dengan Futhul Ghaib ni, mereka cukup lah. Tak ada lah. Ni hak baru-baru, cuma mereka tahu lah. Generasi kemudian lah kan. Cuma mereka tahu lah, kami dulu biasa dengar kitab ni, kami nak mengaji kitab ni. Itulah. Pada setahun kita aku tu lah. Tak apalah, tak nak mengaji lah. Jari kita baca. Hari pagi ni, pagi nu, pagi nu. Biar dia menarupi. Tak ada apa dah dengar begitu. Tutuh dengan speaker dalam ni. Pum pam, peduli kan. No? Ya apa? Lagi syok. Pa. Ada soalan nak? Tak ada soalan. Tak ada, no? Ada soalan nak? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah lana futul arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hadina siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Cikgu Subihi dia buat dia sampai tak teringat kita ada kelas.